bersama dengan boleh buat soalan quizzes ataupun apa juga bentuk Google Form dan sebagainya untuk paper 1 So by right sekarang ni dalam tempoh masa 30 berapa lebih hari lagi sebelum kertas sejarah, kita dah boleh mendapat markah lebih kurang dalam 34-35 minimum dan slowly kita kena naikkan dia supaya kita dapat markah yang paling tinggi lah, iaitu berapa banyak skor yang awak boleh dapat selalunya anggaran cikgu kalau awak buat setiap hari awak akan dapat dalam 38 ke 40 untuk SPM. Alright. So biasanya kertas 1 ini adalah kertas yang akan membantu pelajar untuk dapat skor yang lebih dalam untuk subjek sejarah. Okay, so kertas 2 adalah merupakan nadi dia sebab 100 markah daripada kertas 2 dan 40 markah daripada kertas 1. Okay, so kertas 2 ni biasanya kita bagi tumpuan yang sangat lebih, peruntukan masa yang banyak, 2,5 jam dan jumlah soalan juga banyak dan ada soalan yang wajib dijawab, iaitu soalan bahagian A. Contohnya soalan bahagian A wajib dijawab, ada 4 set soalan struktur. So awak pun dah biasa dengan soalan, mungkin dah jawab soalan trial dan juga ada soalan-soalan ulang kaji yang telah dibuat. So hari ini kita nak bincangkan satu persatu bagaimana kita nak menjawab soalan dan bagaimana kita nak mendapat markah. Penting sebab kita nak tahu bagaimana kertas kita ditanda dan bagaimana kita nak tahu cara menjawab supaya kita tak kehilangan markah. So tengok pada soalan pertama, raja berikut berkaitan dengan undang-undang yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang, soalan keluar daripada bab 1 dan soalan bertanya tentang Kesultanan Melayu Melaka. Dan aspek yang ditanya ialah undang-undang. Kalau kita tengok soalan analisis trial negeri, patternnya hampir semua negeri keluarkan soalan bab 1 tingkatan 4. Bab 1 tingkatan 4 ni sangat-sangat penting, wajib dikuasai. Kerana daripada bab 1 dan bab 2 tingkatan 4 itu akan ada satu soalan yang akan keluar. Jadi jika kita lihat pattern tumpuan pada bab 1 tingkatan 4. Jadi awak berilah fokus kepada bab ini, aspek je kita tak tahu. Mungkin tanya undang-undang, mungkin tanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Mungkin juga ditanya tentang apa satu lagi yang banyak ditanya, ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka, negara bangsa zaman Kesultanan Melayu Melaka ataupun alam Melayu. Jadi dia tajuk yang paling mudah berbanding dengan bab-bab yang lain. Jadi kalau keluar dia satu bonus kepada pelajar. Hari ini kita nak lihat kalau Selangor dia keluarkan soalan tentang undang-undang. So undang-undang Kesultanan Melayu Melaka ada 2. Satu, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. So soalan bertanya, nyatakan 2 perkara yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. So bila ditanya 2 perkara, apa konten dalam Hukum Kanun Melaka? Apa kandungan? So Hukum Kanun Melaka ni dia berkaitan dengan berkaitan dengan daratan. Kalau undang-undang laut berkaitan dengan laut. Jadi apa yang kandungan dia adalah awak pelajar boleh sebut sahaja, tak perlu ayat yang panjang kerana dia adalah soalan berbentuk begini. Dia dah bagi dah 1, 2. Kalau awak nampak soalan bentuk begini dan garis lurus, tak payah buat ayat yang panjang, nyatakan sahaja apa perkara yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka. Iaitu antaranya ialah berkaitan dengan jenayah. Selain daripada itu, dia juga menerangkan tentang bidang kuasa, peranan sultan, peranan pembesar. Kan dalam Kesultanan Melayu Melaka kita ada pembesar 4 lipatan, so tugas-tugas semua dimasukkan dalam Hukum Kanun Melaka. Juga hal ehwal berkaitan kekeluargaan. Dan juga ekonomi. Kalau jenayah yang kampung-kampung lah, curi kambing dan sebagainya. So ini zaman lama, zaman dahulu. So 2 markah kat situ. Agak-agak kalau lupa pun kita tetap sebenarnya boleh recall dan boleh agak dia punya jawapan kalau andai kata terlupalah tapi insyaAllah tak ada awak semua hebat. Jelaskan peranan nakhoda dan malim yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka. Yang ni sebenarnya nakhoda dan malim ini dia ada QR code dalam awak punya buku teks tingkatan 4. Ada ruangan dekat bahagian QR code tu yang menerangkan secara spesifik. So cikgu harap awak ada ruang masa
Okey, untuk scan juga beberapa QR code banyak di dalam buku tingkatan 4. Okey, so tanya peranan nakhoda dan juga malim. Okey, nakhoda, okey, terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka, dia berkuasa penuh dan dianggap sebagai raja dalam pelayaran. Okey, so berkuasa penuh dapat markah, kemudian bila kita sebut tentang raja, okey, dalam pelayaran kita akan dapat markah kat situ. Okey, tak sebut tentang pasal 13.3 tak ada masalah. Janji apa konten dalamnya atau peranan mereka awak sebut secara jelas. Okey, dalam pasal 13.3 dia menyatakan tentang apa? Nakhoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama beberapa hari. So perkataan berniaga adalah kata kunci jawapan kat sini. Okey, untuk sejarah cari kata kunci soalan, peranan, nakhoda, malim. Kata kunci jawapan juga penting sebab kat situ yang kita pemeriksa akan klik dan tandakan awak punya klik untuk memberi markah kepada awak. Okey, sekarang dah tak ada tanda manual, semua secara online, so dia akan terus tekan klik button. Tik kat situ. Jadi dia akan cari kata kunci, bukan dia cari tarikh, bukan dia cari pasal, bukan dia cari tentang maklumat-maklumat kecil, tak, tapi dia cari tentang konten yang sebenar. Okey? Dan seterusnya peranan malim pula ialah dalam aspek, malim pula dalam pasal 9 dia menyatakan seorang malim haruslah arif tentang ilmu pelayaran, pakar dalam ilmu pelayaran. Contoh, dia tahu mengkaji bintang kan, falak, orang zaman dahulu dia tak ada kompas, dia menggunakan kedudukan bintang dan bulan untuk menentukan hala tuju pelayaran mereka. Bukan itu saja, malim juga memastikan pelayaran berjalan dengan lancar. So wajaran markah di sini 4 markah. Calon mesti menjawab 4 isi penting. Tak payah hurai pun, kat sini sebenarnya dia adalah fakta sahaja. Sebab ini soalan fakta dan tak perlu huraian selain hal ini kerana, tak payah nak describe lagi. Terus direct kepada fakta yang ada. So kalau awak jawab mesti kena ayat yang penuh. Kalau hurai still dapat markah ke atau kalau huraian itu memang ada dalam buku teks dapat markah. Tapi kalau hurai macam just nak macam menambahkan lagi penerangan tapi dia sebenarnya tidak ada markah, tak dapat markah. Untuk soalan fakta begitu. Huraian untuk soalan fakta mesti huraian yang ada dalam buku teks. Maknanya maksud cikgu, isi penting itu ada dalam buku teks. Ayat berbeza tak ada masalah. Tetapi mesti ada dalam buku teks. Tapi kalau awak macam hurai tu, awak hurai secara menyeluruh, secara umum begitu. Kalau awak huraikan, contoh raja kerana dia berkuasa penuh dan dia diangkat sebagai raja dalam pelayaran. Kemudian awak ulas balik. Awak kata nakhoda tiada kuasa nakhoda sangat besar. Itu adalah just macam tambahan yang tak ada isi lagi. So macam repeating tapi memberi huraian untuk menjelaskan lagi tentang perkara tersebut lah. Alright. So kat situ 4 markah diberikan. Alright. Soalan C. Apakah kejayaan yang mampu dicapai sekiranya rakyat negara kita sentiasa mendaulatkan undang-undang? Apakah kejayaan mampu kita capai kalau kita mendaulatkan undang-undang? So dia minta kita sebagai rakyat, kalau kita mendaulatkan undang-undang, apa yang mampu kita capai? Kat sini awak mesti mempunyai kemahiran untuk mentafsir. Markah di sini 4 markah. Awak mesti mempunyai kemahiran mentafsir soalan. Bahagian fakta, dia takkan lari tahu sebenarnya daripada buku teks. Dia takkan lari. Soalan fakta memang daripada buku teks. Cuma teknik penyoalan dia saja berbeza. Bila dia soal tu dia takkan tanya direct. Dia takkan tanya nyatakan ciri. Tu mungkin 1-2 soalan macam tu. Tapi ada di antaranya dia akan twist sikit, tukar sikit, rephrase teknik penyoalan. Tapi bahagian kebat, ini adalah soalan di mana dia memerlukan kemahiran awak untuk applykan apa yang awak dah belajar untuk menjawab. So cabaran dia dekat kebat dan cikgu yakin kalau awak belajar yang bagus memang awak boleh jawab kebat dengan bagus.
Okey, so kejayaan yang mampu dicapai sekiranya rakyat negara sentiasa mendaulatkan undang-undang. Kepala soalan wajib ditulis semula. Kalau dia soalan struktur, dia punya space sikit. Kan macam awak jawab soalan trial, space dia sangat sikit. So awak jangan salin sebulat-bulatnya. Pendekkan awak punya penyalinan tu. Okey, kejayaan mampu dicapai ialah sebab ruangan terhad. Okey? Ialah apa? Dalam aspek pentadbiran dalam negara dapat dimajukan dan dijalankan secara sistematik. Hal ini kerana, nampak tak? Ini adalah faktanya. Ini adalah huraiannya. Hal ini kerana rakyat memberi kerjasama penuh kepada golongan pemerintah untuk memastikan negara berada dalam keadaan yang stabil dari segi ekonomi. Nampak tak? F, H1, H2. Okay? Huraian 1, huraian 2. So, cikgu menulis huraian 1, huraian 2 ni, awak tak payah tulis dalam jawapan awak. Saya nak bagi awak penerangan yang menunjukkan bagaimana fakta disusun disertai dengan huraian 1, kemudian adanya huraian 2. Terpulang, ada pelajar nak tulis sampai huraian 3 pun ada. Okay? Tapi memadai kalau tak boleh banyak, berilah 1 huraian mencukupi. Okay, kalau boleh lebih, lagi bagus. Okey, bukan itu sahaja. Rakyat juga hidup dalam keadaan yang bersatu padu. Kalau kita daulatkan undang-undang, of course negara rakyat akan hidup dalam keadaan bersatu padu. Okey, dan mengamalkan sikap toleransi. So, nampak tak kat situ? Antara penduduk yang berbilang kaum. Okey, dia masuk pula kat sini. Okey, kemudian diskriminasi antar kaum dapat dibendung sekiranya rakyat sentiasa mendaulatkan undang-undang. Boleh bagi contoh juga. Pada masa yang sama, negara juga mampu bergerak maju ke hadapan. Jangan buat inference, kerana cikgu jumpa ada pelajar saya lah tu dia buat inference bagi setiap perenggan. Setiap isi dia dah buat fakta huraian contoh, inference. Fakta huraian contoh, inference. Jangan buang masa. Okey? Boleh ke tulis contoh dalam soalan-soalan ni? Boleh. Sangat-sangat dialu-alukan. Okey? Mesti kita kena tulis contoh. Ni cikgu tak masukkan Cikgu tak masukkan. Sebab ni saya macam apa tadi soalan yang masih belum lagi buat kan. Jadi tengok-tengok Selangor macam awak pelajar Selangor, awak tak buat soalan negeri awak. Okey, tu yang saya tulis. Cepat-cepat buat. Okey? Jadi masukkan contoh. Kalau ada contoh dipersilakan, memang kena masukkan. Selain daripada itu, penanda wacana sangat penting kat sini. Penanda wacana. Okey? PW. Okey, ketenteraman dalam masyarakat dapat dikekalkan. Okey? Dapat dikekalkan. Apabila masyarakat saling hormat menghormati. Nampak? Dia akan cari kata kunci awak. Pemeriksa akan cari kata kunci jawapan. Okey? Sekaligus memupuk semangat patriotisme. So ayat awak macam katalah terlalu panjang ke apa tu jadi isu untuk sejarah. Dia tak ada potong-potong ayat, cuma ayat kena jelas, dia tak akan ada negative marking, dia tidak ada minus apa-apa markah. Okey, konklusinya, mematuhi undang-undang merupakan salah satu langkah untuk memelihara kesejahteraan rakyat dan negara. So bahagian konklusi ini dia adalah sebenarnya ini adalah sebenarnya inference je. Okay, inference mesti kena wrap up. Maksudnya kita simpulkan apa yang telah kita buat. Jangan ulang balik soalan. Okay, sememangnya rakyat negara kita mestilah mendaulatkan undang-undang. Tak dapat markah sebab yang itu awak ulang balik soalan. Okay, so ramai yang sebenarnya salah dekat inference sebab dia tidak faham bahawa tujuan inference adalah untuk menyimpulkan jawapan kita. Alright? So ingat pelajar, jadi bila awak buat jawapan ini, apa tu? Okey, tidak boleh inference pada setiap isi. Mesti inference di bahagian akhir sekali. Okey? Jadi satu sahaja markah yang diperuntukkan untuk inference. Okey? Tak boleh banyak. Dan inference hanya untuk soalan kebat. Soalan fakta jangan. Okey, cikgu baru edit juga beberapa soalan. Saya tengok ada pelajar sekolah lain minta saya untuk tengok, kan saya nampak soalan
Soalan fakta juga mereka buat inference. Jangan, itu tandanya awak dah keliru. Okay, hanya soalan kebat sahaja mesti ada inference. Jadi inference seperti berikan satu lagi fakta yang general, betul. Kat mana saya nak tengok komen-komen ini? Komen tu appear, okay. Okay, fakta yang general tentang satu soalan, betul. Fakta yang general tentang satu soalan, ya. Okay, jadi dia secara umum, okay. Awak boleh tanya, ramai kawan-kawan awak yang dah bagus dalam buat inference tu. Okay, boleh tanya kawan-kawan kalau andai kata dalam erti kata bila awak belajar, bila awak buat soalan dan cikgu wajibkan semua pelajar mesti jawab soalan SBP. Okay, awak minta cikgu guru awak untuk bincang soalan SBP ataupun awak sendiri jawab dan nantilah mentor di kalangan awak untuk bantu. Okay, ada beberapa yang bagus KGP yang dah join banyak siri cikgu, mereka boleh bantu awak. Syazmira apa tu, apa tu, Allah Akbar, Tuan Musfir, Nazmizal, ni semua boleh jadi mentor, guru muda. Okay, jadi bila awak jawab, kenapa cikgu kata SBP kena jawab dulu pelajar? Sebab soalan SBP yang paling susah setakat ini cikgu lihat antara semua soalan, dan actually SBP adalah penanda aras. For all the subject memang kita akan mula buat ulang kaji dengan soalan SBP. Kalau sekolah cikgu memang first kali kami akan raiso soalan untuk pelajar adalah SBP. So SBP kita akan spend dalam seminggu untuk buat. Okay, bagi pelajar masa untuk buat, kemudian kita akan semak soalan. Kemudian baru pergi pada trial negeri. Wajib buat soalan trial negeri. Kerana trial negeri digubal oleh JU, jurulatih utama setiap negeri. Dan mereka juga, one of them, di kalangan mereka adalah penggubal soalan SPM. Mereka juga penggubal. Tapi dia tak cakaplah saya penggubal. Kita tahu, guru-guru di kalangan kami tahu siapa penggubal. Okay, so itulah di mana penting untuk awak buat soalan tu. Kalau tak ada soalan, cikgu sharekan. Alright? Ada yang dah ada kan? Jadi boleh share pada kawan-kawan. Buat soalan tu, buat sendiri. Okay, British menubuhkan Southeast Asia Command SEAC yang berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada tahun 1943. Namakan dua pasukan Force 136 di Tanah Melayu. Okey, soalan struktur ni kita nampak yang A dia memang selalunya spesifik. Okey, dia lebih spesifik soalan bahagian A dia tu. Dia bersifat macam kadang-kadang dia tanya siapakah negara anggota. Okey, siapakah yang mencadangkan idea pembentukan Malaysia. A tu, bahagian A tu. Okey, jadi contohnya macam ni lah. Dia lebih spesifik. Jadi dua pasukan Force 136 di Tanah Melayu. Apakah namanya? Okey, pilih mana-mana. So pasukan Force 136 Ulu Perak. Okey, ataupun askar Melayu Setia. Okey, Pahang kita ada Wataniah Pahang. Kedah kita ada Gerila Melayu Kedah. Okey, sebut dengan tepat dapat markah. Okey, so dua markah dekat situ. Jadi selalunya bahagian yang pertama itu adalah bahagian yang paling ditakuti lah kerana kadang-kadang pelajar dia lupa fakta itu dan soalan tu adalah soalan wajib. Okey, soalan tu adalah soalan wajib. Macam contoh cikgu tengok Selangor ni dia banyak soalan yang spesifik. Okey, huraikan peranan pasukan Force 136 dalam gerakan menentang pendudukan Jepun. Nampak? Selalunya soalan kalau saya tengok trial negeri-negeri lain banyak yang bertanya tentang umum. Okay? Dan kita pun mengharapkan soalan SPM juga bertanya tentang soalan yang umum. Contohnya dia bertanya tentang gerakan penentangan Jepun. Cikgu suka soalan begitu sebab lebih bersifat terbuka dan calon boleh menjawab dengan lebih banyak fakta lah. Tak spesifik kepada Force 136. Okay? Maknanya dia ambil kira juga apa-apa gerakan penentangan. Okay? So jawapan kita, since dah ada kita ulang kaji lah. Peranan pasukan Force 136 dalam gerakan menentang pendudukan Jepun ialah ia bertujuan untuk mendapatkan sokongan orang Melayu, okay, dan menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. So sebenarnya kat sini ada satu markah, sokongan orang Melayu dan menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Okay, selain itu pasukan Force 136 ini bekerjasama dengan pertubuhan gerila Melayu. Okey, dan salah satu pasukan Force 136 Tanah Melayu ialah, bagilah contoh. Okey, apa dia contoh? Pasukan Force 136 Pahang ataupun kita panggil sebagai Wataniah Pahang. Okey, so kat situ ada markah lagi.
Bukan itu sahaja, pasukan ini menjalankan aktiviti rahsia di Tanah Melayu seperti membuat persiapan untuk British melancarkan operasi Zipper. Okey? Jadi ini adalah antara fakta dia. Untuk apa? Menawan Tanah Melayu. Lebih dari itu, pemimpin Force 136 menyeru supaya orang Melayu menentang tentera Jepun dengan tali barut ni. Apa sahaja yang dibuat oleh Force 136 boleh masukkan. Okey? Jadi dia menubuhkan pasukan gerila anti Jepun. Selain itu, dia bekerjasama dengan pertubuhan gerila Melayu. Okey? Dan salah satu pasukan Force 136 Tanah Melayu ialah pasukan Pahang, Wataniah Pahang. Okey? Jadi Force 136 ni adalah pasukan apa? Pasukan British sebenarnya. British yang tubuhkan, okey, untuk menentang Jepun, dibantu oleh penduduk-penduduk tempatan. Okey? Jadi jangan keliru dengan MPAJA, jangan keliru dengan Bintang 3. Okey? Force 136 adalah satu-satunya di bawah British, okey, dia di bawah British dan memang British latih penduduk tempatan untuk dapatkan sokongan daripada mereka untuk menubuhkan pasukan gerila anti Jepun. Okey? Mengapakah rakyat tempatan bangkit menentang pendudukan Jepun di negara kita? Okey. Ini juga soalan di mana ditanya, mengapa rakyat tempatan bangkit menentang pendudukan Jepun? Kenapa bangkit? So kadang-kadang dapat soalan begini, pelajar suka cerita secara umum. Cikgu lihatlah ada beberapa pelajar ni kadang-kadang dia jawab rakyat tempatan bangkit menentang kerana Jepun menindas. Sesungguhnya penjajahan Jepun yang paling terseksa untuk rakyat. Jangan, kita nak pembuktian. Soalan begini perlu bukti. Apa soalan kebat, bear in your mind, awak mesti buktikan. Sebab dia adalah soalan applied yang mana lembaga peperiksaan nak menguji tahap di mana pelajar boleh jawab tak dengan bagus sehingga boleh mengaitkan apa yang mereka telah pelajari. Kalau jawab secara umum, ibaratnya baik tak payah belajar 2 tahun sejarah. Okey? Jadi jawapan awak pun akan tak duduk aras 4. Aras 4 ni paling tinggi. Iaitu markah kita akan dapat maksimum. Sebab ingat soalan bahagian C ataupun soalan kebat ini dia adalah soalan mana-mana munasabah dapat markah. So sangat mudah dapat markah. Okay? Dan lebih kurang dari 50 ke 55 markah adalah daripada kebat. So bayangkan kertas 2 awak 50 markah ataupun 55 markah awak dah dapat. Full marks untuk kebat. Awak hanya perlu tambahkan beberapa markah lagi. Lebih kurang dalam 30 lagi untuk awak nak cecahkan markah awak kepada 80. Kita tak sudah dapatkan 100, 80. Dan tambah dengan awak punya paper 1. Sebab tu senang dapat A+. Cikgu tak tipu, memang sangat senang dapat A+. Kalau lepas cikgu ajar lebih kurang je, okey, macam-macam apa nama pelajar tu, saya ingat Harish ke apa tak. Dengan bahasa Melayu dia yang tak berapa okey, cikgu mesti je, kenapa macam mana ni? Root is, masa saya ajar dia tu, dia kata, teacher, I'm so worried. Which one I need to study? So saya pun cakap, okay, you study this. Saya pun membayangkan dia macam pelajar lemah tu. Sebenarnya rupanya dia adalah pelajar bagus. Sekali bila result keluar, saya macam risaukan dia. Rupanya dia A+. Yang saya rasa memang A+, tak dapat A+ pula. Itu cerita tahun lepas L2. So, tahun ni pun sebenarnya awak semua walaupun terdesak kan macam agak-agak last minute, tapi awak boleh menghasilkan, mencipta kejayaan yang luar biasa. Mungkin lebih baik ke sekolah cikgu. Tapi harap janganlah macam tu. Harap sekolah cikgu lebih baik lah. Tapi boleh jadi begitu sebab kibat awak sangat bagus. Ya, awak pelajar-pelajar kita yang memang ada kelebihan di situ. Okey, mari kita lihat mengapakah rakyat tempatan bangkit menentang pendudukan Jepun di negara kita. Okey. Rakyat tempatan bangkit menentang pendudukan Jepun di negara kita kerana tentera Jepun menguatkuasakan catuan makanan. Okey? Untuk mengawal kekurangan bekalan makanan. Ini fakta. Tapi kita masukkan dia. Kenapa? Sebab kita nak bagi tahu bila catuan makanan ini rakyat menjadi apa? Tak cukup makan. Jadi mereka terpaksa menanam. Boleh tambah lagi, boleh huraikan lagi. Mereka terpaksa menanam makanan alternatif lain seperti ubi kayu. Jadi ini telah membawa kepada penderitaan rakyat dari segi sosial. Okey? Jadi pentadbiran dalam Jepun juga telah mengadakan kempen tambah lebih banyak makanan dengan tujuan mencukupkan makanan dalam negeri. Dengan cara ini dia buat apa? Masukkan. Dia buat apa?
menggesa rakyat untuk menanam tanaman alternatif. Okey, selain daripada itu, kenapa bangkit menentang lagi? Jangan lupa, kat sini saya ada letak tak? Ada. Okey, selain daripada itu apa lagi? Jepun telah mengerah buruh paksa untuk membina jalan kereta api maut antara Burma. Okey, untuk apa dia telah menyebabkan ramai yang terkorban. Jalan kereta api maut. Kenapa nama dia maut? Sebab kalau penat sangat bekerja, silap langkah, jatuh dalam gaung besar, memang mati. Kalau lari masuk hutan, mati juga. Okey, dibaham harimau. Jadi keadaan sangat kritikal. Dan ramai di antara mereka mengalami kekurangan makanan. Dihantar dalam baldi begitu. Letak nasi, letak garam, letak sayur kangkung, bayam. Itu sahaja makanan mereka. Perubatan tak ada. Waktu itu ramai yang kena kudis buta. Okey, skabis. Teruk sangat sampai Jepun potong kaki mereka. Itu cerita-cerita yang tak ada dalam buku teks sebenarnya. Dia tak berjaya menceritakan, menyebabkan bila pelajar belajar topik itu dia jadi macam feelingless. Okay, tak ada perasaan. Jadi dia mulalah tak suka pada subjek tersebut. Okay, jadi perubatan dan pelbagai jenis penyakit serta suasana yang buruk lah. Okay, kekejaman. Sebab apa? Satu lagi kekejaman yang dibuat ialah kerana Jepun menjalankan pentadbiran tentera. Okay, Jepun adalah satu-satunya penjajah yang menjalankan pentadbiran berbentuk ketenteraan. Pentadbiran tentera Jepun. British tak. British perkenalkan sekejap je, British Military Administration, BMA, sekejap sangat selepas daripada Perang Dunia Kedua. Kemudian dia tukar kepada Malay Union, tukar kepada PTM 48. Okay? Tapi tak melaksanakan kekejaman macam ni. Jadi mereka adalah bentuk pentadbiran ketenteraan yang telah menukar banyak tempat-tempat sekolah-sekolah yang telah ditukar kepada tempat-tempat ataupun rumah-rumah hukuman, okay, untuk menghukum para pesalah Jepun. So kat sini pelajar, apa saja maklumat yang mungkin awak pernah terbaca kan, yang tak ada buku teks tapi dia datang dalam fikiran awak dan maklumat itu betul, maklumat yang sahih, masukkan. So akan dapat markah. So sebab pemeriksa dia akan bagi semua jawapan yang munasabah akan dapat markah. So konklusinya atau kesannya, pendudukan Jepun telah memberi kesan yang mendalam dan mewujudkan kerenggangan kaum. Hubungan kaum yang renggang. Kajian menunjukkan bahawa zaman Jepun adalah zaman yang paling kritikal, hubungan kaum yang paling renggang, paling tipis. Mengapa? Sebab berlakunya permusuhan antara orang Cina dengan orang Melayu tak berbaik. Kerana orang Cina mereka sangat dilayan buruk, orang Melayu dilayan baik. Okey, maka wujud kerenggangan. Alright, so ini adalah inference dia. Okay, inference mesti tentang Jepun jugalah. Jangan bagi sesuatu yang luar daripada itu. Okay, so senang Okay, kalau tengok jawapan macam ni memang senang pelajar, tapi bila kita dapat soalan kertas kosong begitu, kemudian kita kena perak otak untuk menghasilkan jawapan, memang mengambil masa sedikit apa orang panggil cabaran, tapi memang kena. Okay, at least sebelum awak exam ni awak kena dalam 2 set lah. Kalau banyak kan cakap kejut pula 2 set soalan awak buat full set. Okay, awak jawab sendiri, cabar diri awak, kemudian awak buat perbincangan. Okay, dalam kelas untuk nak dapatkan jawapan yang tepat. Okay, nombor 3. Okay, soalan ini sangat famous. Hampir setiap negeri keluarkan soalan yang di Pertuan Agong ataupun Raja Berperlembagaan ini. Jawatan yang di Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan 1957 yang melambangkan pelaksanaan Raja Berperlembagaan. Pelajar macam tak ramai 52, 51 ni tolong gerak-gerakkan ni, mungkin tidur katnya. Saya tak berapa suka sangat pukul 3 sampai 5 ni, tapi tu je pilihan masa yang ada jadi memang waktu kelas sejarah memang jarang orang minta untuk waktu tengah hari jadi bimbang ada kawan-kawan yang tertidur, gerakkan. Kerana kita nak semua pelajar mendapat skor keputusan yang cemerlang. Okay, calon ramai ni, batch yang paling ramai. Jadi awak jangan hampakan harapan ibu bapa yang buat jadual ni. Tak ada berlaku di sekolah lain Sekolah cikgu semua ibu bapa tak peduli langsung. Macam dah hantar anak, tahulah straight A nanti. Begitu. Okay, tidak pernah tanya pun jadual anak dan sebagainya. Tapi di KGP ni, ibu bapa terpaksa bergelut untuk memastikan anak-anak berjaya. So at least diorang punya hard work to pay off dengan kejayaan awak.
Okay, tolong kejut-kejutkan, gegarkan, nampak kawan rumit. Kenapa? Kita tak boleh sifat individualistik, gerakkan mereka. Okay. Bagaimanakah sebab cikgu lihat ada dalam trial lah, ada yang dapat DE pun ada kot. G tak ada, DE pun ada. Tak boleh. Keputusan begitu akan menyebabkan awak ditertawa oleh dunia. Okay? Ditertawa sebab ini adalah subjek mengukur jati diri. Kalau dapat B ke bawah kan scholarship, tak payah fikir dalam hati. Memang tak dapat. Automatik tak dapat. Kerana semua penaja mengukur sejarah sebagai tanda awak ada jati diri. Okay, student cikgu A tolak pun tak dapat fly. Alright? Jadi scorekan sebab senang nak dapat A+. Bagaimanakah pemilihan pemilihan yang di Pertuan Agong ini dilaksanakan? Okey, macam mana yang di Pertuan Agong dipilih? Jawatan yang di Pertuan Agong ini kali pertama diperkenalkan waktu kita merdeka. Okey, itu tahun 1957. So itulah kali pertama dibina Istana Negara. Kalau ingat lagi bab 10 kita belajar. Persiapan, sambutan fizikal, sambutan secara fizikal, bagaimana kita nak menyambut kemerdekaan waktu tu. Mereka bina stadium, mereka bina Istana Negara. Jadi pemilihan yang di Pertuan Agong dilaksanakan dalam kalangan raja. Hanya di kalangan raja-raja Melayu. So kita ada berapa orang raja Melayu? 9 orang raja Melayu. Tadi pun saya soal belajar. Takut soalan tu keluar. Pada ringgit Malaysia, tak ada duit pula kat depan saya ni. Pada ringgit kita ni ada gambar yang di Pertuan Agong kita yang pertama. Cikgu takutlah tiba-tiba soalan tu ditanya. Itu adalah yang di Pertuan Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman nama beliau. So waktu upacara pemasyuran kemerdekaan kita nampak beliau ada. Beliau, dan gambar Tunku Abdul Rahman, dan ada gambar Sir Malcolm MacDonald. Mereka semua ini adalah barisan orang kuat waktu kita merdeka. Okay, so kita merdeka, kita dalam Majlis Raja-Raja kita ada 9 orang Raja Melayu. Plus kita pun ada gubernur dalam Majlis Raja-Raja. Negeri yang tak ada sultan macam Melaka, Pulau Pinang ada gubernur. Tapi gubernur tak boleh pilih agung. Agung hanya dipilih di kalangan 9 orang Raja Melayu sahaja dalam persekutuan. Seterusnya ia melibatkan apa? Negeri ni sebutlah negeri-negeri ni kalau tak sebut tak apa, sebut 9 orang 9 orang raja daripada 9 buah negeri. Okey, bukan itu saja, pemilihan bagi dia dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja yang lantik dan yang pilih mesti undian 9 orang raja. Gubernur tak boleh undi. Dan dipilih berdasarkan kekananan, seniority. Macam mana boleh yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan menjadi agung pertama kita? Sebab beliau paling senior. Beliau paling senior dalam di negara kita pada ketika itu. Paling senior maksudnya paling tua lah. Okey. Sekarang pemilihan macam mana? By rotation. So sekarang Sultan Abdullah Sultan Pahang menjadi yang di Pertuan Agong kita yang pertama yang keberapa ni sekarang? Awak tengok, awak cek yang keberapa? Manalah tahu tiba-tiba ada soalan stimulus letak gambar agung, kemudian gambar permaisuri agung. Benda dia tanya kita. Dan mungkin ada soalan yang berkaitan dengan pengetahuan am. Okey? Jadi kita padatkan maklumat kita. Bukan itu saja, pemilihan bagi dia dilaksanakan, okey, dan ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan. So dalam Perlembagaan Persekutuan dimasukkan tugas yang di Pertuan Agong. Dimasukkan. Ini buku perlembagaan. Okey, dalam ni ada tugas yang di Pertuan Agong. Ada dalam ini. Alright. So sehingga hari ini rotation pemilihan yang di Pertuan Agong adalah sama. Okay, melalui sistem tersebut. Okay, next siapa kita tak tahu. Jawatan Agong ini berapa tahun sekali dilantik? 5 tahun sekali. Sama juga seperti pilihan raya. Okay, boleh tak Agong letak jawatan? Boleh. Boleh tak Agong dipecat oleh Majlis Raja? Boleh. Okay, so selalunya kalau ada isu, Agong itu akan step down. Macam Sultan Muhammad Kelantan kan, beliau resign daripada menjadi yang di Pertuan Agong. Okey, lebihan daripada baki servisnya adakah diambil oleh Sultan kemudian, Agong kemudian? Tidak. Agong kemudian akan start balik dengan rotation tahun pertama lah, 5 tahun untuk setiap orang. Okey, pernah tak dalam sejarah negara kita 2 kali menjadi Agong? Pernah. Sultan Kedah ada dalam buku teks. Mana tahu soalan itu keluar. Okey, jadi ini adalah antara soalan-soalan yang mungkin boleh ditanya dan pengetahuan am lah. Okey,
Apakah kuasa dan peranan? Itu cara pemilihan. Apakah kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam perundangan? Dalam perundangan. Kuasa dan peranan dia. Okey. So kita lihat jawapan. Kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam perundangan ialah baginda berperanan memperkenankan sesuatu rang undang-undang. Okey, perkenan. Dia tak cakap sahkan. Jangan guna perkataan mengesahkan rang undang-undang. Dia kena memperkenankan suatu rang undang-undang. Okey, undang-undang sebelum dia menjadi undang-undang dia dipanggil rang undang-undang. Rang ini maksudnya rangka. Rangka. So kalau nampak dalam paper ke apa, rang undang-undang sedang dibahaskan, maksudnya undang-undang itu belum diperkenankan lagi. Masih proses perbahasan. Dia adalah rangka lagi. So dia melalui proses dua dewan. Dewan Rakyat, Dewan Negara. Cikgu cerita supaya awak boleh faham dan tak ada menghafal fakta sahaja. Kerana bila soalan keluar, kita tak nak macam cikgu sendiri mengajar pelajar, cikgu tak nak mengajar dia untuk hafal pelajar hafal fakta bulat-bulat, tidak. Kerana kalau pelajar luar dia lagilah dia punya memory lagi tidak begitu cekap, tangkap begitu jadi dia akan lupa. Dan soalan sejarah selalu dia macam blend together tau. Blend together lepas tu dia lontarkan kita macam kita sejarawan boleh menjawab. So, kita prepare pelajar supaya any questions keluar awak boleh jawab. Awak tak jam. Okay? Jadi, itu maksudnya bila rang undang-undang dia melalui dua dewan. Dewan Negara Rakyat, bahas, hantar dekat Dewan Negara. Okay? Dewan Negara bahas, kemudian last kali baru pergi pada yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Barulah dia menjadi undang-undang. Okay? So, undang-undang kalau peringkat persekutuan kita panggil akta. Sebab tu kita nampak akta pendidikan sebab dia peringkat persekutuan. Okey, kalau nampak depan dia enactment pelajar. Enactment ini peringkat negeri. Negeri. Enactment tanah. Negeri. Okey, maksudnya undang-undang itu digubal di peringkat negeri. Peringkat negeri peringkat apa? Dewan Undangan Negeri. Kalau akta peringkat persekutuan. Maksudnya mana? Parlimen. Okey, kalau ordinan Sabah dan Sarawak. Okey, so sebenarnya pada semua akta-akta yang kita baca ataupun kita terjumpa, kita sebenarnya boleh tahu dah, oh ini di peringkat persekutuan, ini dalam proses penggubalan, ini telah disahkan dan sebagainya. Okey, so selain itu, dalam persidangan parlimen, baginda berkuasa untuk memanggil parlimen bersidang. Okey, dan membubarkan parlimen. Ini pun satu lagi. Okey, saya lupa nak highlightkan. Ini pun satu lagi markah. Membubarkan parlimen. Panggil parlimen bersidang, bubarkan parlimen. Sebab tu bila kita nak pilihan raya, Perdana Menteri akan pergi menghadap yang di-Pertuan Agong, mohon perkenan bubar parlimen. So bila Agong kata ya boleh bubar parlimen, maka selepas daripada itu adalah tempoh beberapa hari sebelum pilihan raya. Okay, kuasa bubar parlimen ini pada Agong, bukan pada Perdana Menteri. Kalau pada Perdana Menteri, mungkin kita sekarang dah bubar bercantum, kejap-kejap bubar bercantum. Okay, kerana kita punya politik tidak stabil. Okay, tapi disebabkan kuasa pada yang di-Pertuan Agong, maka kita nampak dia lebih lebih orang kata konsisten lah dari segi pentadbiran. Okey, selain daripada itu, apa lagi tugas yang ataupun peranan yang di-Pertuan Agong? Bagong mempunyai kuasa mengisytihar darurat. Okey, di negara kita darurat bukan kita zaman komunis saja. Itu sebelum merdeka tahun 1948 sampai 1960. Tapi selain daripada itu, kita juga isytihar darurat untuk kesihatan. Kita juga isytihar darurat untuk untuk rusuhan kaum. Okey, contoh 13 Mei. Okey, 13 Mei berlaku waktu kita dah merdeka. Jadi kita terpaksa isytihar darurat, parlimen digantung, mageran dibentuk. Itu topik lain. Okay, juga boleh ditanya. So masa yang ada ni kita gunakan sehabis mungkin untuk brainstorm semua tajuk fakta ni. Okay, agak pening lah. Tadi saya tengok pelajar saya pun macam ni dah. Pening sebab sekejap tajuk ni. Tapi percayalah, di akhirnya tu ada sinar ni. Okay, setelah mengisytihar darurat, setelah memastikan kebenaran
wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara lah. Contoh macam rusuhan, okey? Ataupun darurat di Sarawak kerana indeks pencemaran udara tinggi. Pernah sebab indun bakar hutan, jerebu yang sangat dahsyat menyebabkan kita isytiar darurat. Okey, kita juga pernah isytiar darurat di state sahaja, di Kelantan sahaja kerana masalah politik. Okey? So ini ada awak boleh Google sejarah darurat kan. Jadi awak boleh baca kalau berminat lah biasa saya benda-benda macam tak minat Okey, secara tuntasnya, okey, kita wajar memartabatkan institusi beraja kerana institusi tersebut merupakan lambang kedaulatan negara. Okey? Lambang kedaulatan negara. Soalan kedaulatan memang keluar lah. Memang keluar. Okey? Cuma kita tak tahu bentuk apa saja. Okey? Cikgu kadang-kadang duduk fikir juga apa kemungkinan-kemungkinan soalan kan yang boleh ada dapat idea dan kemudian boleh lontarkan pada pelajar untuk mereka cuba jawab. Okey, tapi soalan kedaulatan memang ada sebab dalam DSKP ni Sukatan Pelajaran memang negara bangsa, kedaulatan, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Ini konsep-konsep penting dalam buku teks awak tingkatan 4 dan 5. Okey? Jadi awak perkasakanlah maklumat-maklumat ini supaya awak boleh dapat ni. Ini salah ni. Ini salah. Sekejap ini tak payah ni. Okey? Ini tak payah. Ini soalan fakta ni. Ini salah pula ni. Okey, ini tak payah ini inference. Ini tak payah. Tidak perlu untuk soalan fakta. Okey? Alright, kita masuk pada C. Apakah kepentingan institusi beraja terhadap rakyat dan negara kita? Okey, apakah kepentingan institusi beraja kepada rakyat dan negara kita? Okey, cuba kalau kita dapat soalan begini, kepentingan institusi beraja. Pada hari ini percayalah ramai juga orang yang kata institusi beraja tak penting. Netizen khususnya kalau baca, ramai juga golongannya anti kepada sistem beraja. Jadi apa kepentingan dia kepada rakyat dan negara kita? Okey, so kita nak jawab soalan ni. Kepentingan institusi beraja terhadap rakyat dan negara kita ialah ia sebagai apa? Benteng penghalang kepada penjajahan. Mengapa? Lambang kedaulatan. Kita tak sewenang-wenangnya diceroboh. Okay? Tak sewenang-wenangnya diceroboh. Nanti ada orang kata, tak ada raja, ada Perdana Menteri pun, tak ada Presiden pun, okey je, tak ada pun diceroboh. Ada juga orang yang akan cakap begitu. Nanti kita jawab lagi. Okay? Apabila yang di-Pertuan Agong punya kuasa untuk melindungi dan menjaga rakyat. Agong adalah, ataupun institusi raja adalah payung kepada rakyat. Payung negara. Okay? Kita ni rakyat ni duduk di bawah payung mereka. Okay? Dan negara di luar mereka memandang tinggi kepada institusi beraja. Okay, kenapa? Kerana tak banyak negara di dunia ini yang masih mengamalkan sistem beraja. Jadi bagi negara yang mengamalkan sistem beraja ini memang selalunya dianggap sebagai negara yang old fashion. Okay? Selalunya dianggap begitu. Okay? Tapi kita tak. Kita berjaya membuktikan bahawa kita hold the tradition daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Itu lambang simbol kita yang kita pegang dan kita tegakkan sampai bila-bila. Okey, satu lagi kepentingan dia kenapa? Kerana dia boleh menjaga kedudukan. Siapa ni? Sekejap Macam mana saya nak ni? Ni suami saya lah, dia tak tahu kat ni saya tengah buat kelas. Sekejap belajar, sorry. Banyak gangguan. Alright, ni kita masuk sekejap Sekejap saya teks sekejap. Ada kelas. Sekejap ya. Ada kelas, jangan ganggu. Okey, pening dah sebab kelas di rumah. Alright, kita sambung Okey, selain daripada itu, kedudukan dan hak istimewa orang Melayu terpelihara. Okey, selain daripada itu, contohnya dalam sektor ekonomi Okey, dan dia juga bukan setakat memelihara orang Melayu tetapi juga hak kaum-kaum lain juga terpelihara. Okey, dan kalau kita lihat orang-orang Melayu diberi keutamaan menceburi bidang pertanian. Okey, sebenarnya bidang pertanian ni sekarang dah tak ada dah Sekarang hak istimewa orang Melayu dah tinggal sikit dah. Okey, dah tak nampak begitu banyak. Apa hak istimewa orang Melayu? Kalau ditanyalah, apa hak istimewa orang Melayu yang ada? Boleh beli tanah, ataupun kita ada rumah yang dibina
atas tanah simpanan Melayu. Malay Reserve Land. Hanya orang Melayu sahaja yang boleh beli. Macam rumah cikgu, Malay Reserve Land. So kalau cikgu nak jual, mesti kena jual pada orang Bumiputera juga. Tak boleh jual kepada bangsa lain. Okay? Selain daripada itu, boleh menjawab, ya, peluang pembelajaran. Betul, peluang pembelajaran. Contoh, awak nak mohon beasiswa. Ada beasiswa tajaan memang khas untuk Bumiputera. Macam MARA, YTP MARA, dia memang khas untuk Bumiputera sahaja. Okey, selain daripada itu, kita boleh menyertai sektor kerajaan. Okey, menyertai sektor kerajaan dalam apa? Dalam bentuk menjawat jawatan dalam sektor kerajaan. Tak banyak ya belajar. Okey, tak banyak. Tak seperti zaman cikgu membesar dulu. Dulu memang banyak. Now privilege dia makin sikit sebab kita mungkin satu masa nanti kita akan jadi sama rata lah. Setakat ini dalam perlembagaan perkara 153 itu memang terpelihara. Tapi tidak begitu banyak. Ada pun sikit. Okey, pada waktu yang sama institusi ini juga menjadi simbol perpaduan rakyat. Okey, rakyat bersatu padu di bawah satu pentadbiran yang adil dan saksama. Okey, sebagai kesinambungan agama. Ya, raja simbol agama Islam. Okey, negara-negara yang mana yang they go for republic, kebanyakan negara-negara ini dia tidak lagi mengetengahkan sebagai simbol agama itu dah jadi sama rata. Identiti negara, betul Mirza. Perlu menjadi identiti sebuah negara. Okey. Lagi apa lagi? Lepas tu kemudian awak bagi huraian. Okey, identiti sebuah negara kemudian beri huraian. Kerana melambangkan image. Okey, satu lagi, institusi beraja ini sebenarnya dia menegakkan tamadun Melayu. Okay, ramai orang tak jawab ni, tamadun Melayu. Kita sebut tamadun India, China, Eropah dan sebagainya. Tamadun Melayu kita lupa. Tamadun Melayu sangat kaya dengan dia punya pesan sejarahnya. Inilah kita pelihara daripada institusi beraja. Tengok Indonesia, mereka ada sistem beraja dulu. Okay? Mangkurat 1, Mangkurat 2, Kerajaan Mataram. Cukup hebat. Tapi kemudian dia jatuhkan, gulingkan institusi beraja dan membentuk kerajaan republik. Okey, sudah tak ada dah institusi beraja. So kalau kita pergi, sekarang kita nampak makam-makam raja. Waris-waris raja hidup dalam keadaan kemiskinan. So kita nampaklah dia punya kesan dulu dia pernah ada institusi raja. Itu saja. Okey, sedangkan kita masih tegak dengan institusi beraja. So kena ni lah. Secara keseluruhannya, kita sewajarnya mempertahankan sistem tersebut sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan demi kemakmuran negara. Ini dia punya inference dia. Idea di sini. Okey? So, senang boleh jawab. Okey? Janji kita memberikan fikiran ataupun minda kita ni nak berfungsi dan nak cuba menjawab. Dan dah tengok pattern soalan. Resepi dia sepelajar awak kena tengok sebanyak mungkin pattern soalan. Semua subjek actually sama. Okay? Kena tengok pattern soalan bagi semua trial negeri. Nak buat semua memang tak sempat lah. Mungkin dapat dalam 4 set. Okay? Cikgu pun setakat ni buat 3 set baru dengan pelajar. Okay? Mungkin sebelum SPM 5 kot, sempat 5. Okay? Sebab kita agak lambat kan, lepas tu ada ujian mendengar dan sebagainya. Okay? Alright, sekolah awak macam mana? Ujian mendengar, lisan semua? Ada tak kelas berjalan serentak? Sekolah cikgu walaupun ujian mendengar tapi kita ada rotation kelas kan? So kelas lain tetap belajar. Di sekolah saya jangan cakap Sabtu Ahad pun belajar siang malam ni. Saya pun tak tahu macam mana pelajar-pelajar tu menahan the pressure. Okay, nampak macam ni dah semua. Okay, tapi semangat masih kuat Alright. 4, kita masuk soalan nombor 4, struktur. Okay, nampak tak? 2 soalan form 4, 2 soalan form 5, seimbang. Okay, jadi dua-dua aspek kita kena kuasai. Cuma kita tak tahu bab mana sahaja yang keluar pelajar. Bab kita boleh spot berdasarkan pada tema yang cikgu pernah terangkan waktu awal dulu saya terangkan. Okay, pecahan mengikut tema dalam DSKP, sukatan. Okay, dia ada tema, ada 2, form 4 dan form 5. Kemudian ada tajuk besar. Daripada itu saja kita boleh spot anggaran berapa soalan yang boleh keluar daripada bab-bab itu. Okay, lain daripada itu memang tak ada idea lagi. Okay. Soalan nombor 4. Pengumuman pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1991 oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Hotel Delphi, Singapura telah mendapat reaksi daripada pelbagai pihak sama ada menerima baik cadangan tersebut atau menentang.
Nyatakan dua pihak di Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia. Okey, yang menyokong memang automatik kita akan ingat siapa? People's Action Party, PAP. Okey, kadang-kadang ada pelajar yang tulis Lee Kuan Yew pun dapat juga. Okey, sebab People Action Party ni ketua dia adalah Lee Kuan Yew. Okey, kemudian kita ada golongan pedagang, pengusaha industri, Parti Buruh Singapura. Yang menentang siapa pelajar? Barisan Sosialis. Okey, menentang Barisan Sosialis. Dia sebab dia sosialis, komunis. Menentang Barisan Sosialis. Ini. Okey, nampak tak soalan A sangat spesifik. So andai kata dalam exam keluar lah, kan, keluar, katalah tiba-tiba tengok kita ialah takkan kita perfect kan, ada kemungkinan macam tak dapat jawab. Jangan sedih, jangan sedih. Tanamkan dalam diri awak, saya mempunyai 98 markah lagi yang boleh diperolehi daripada bahagian lain. Okey, so jangan duk fikir lama-lama. Satu soalan struktur 15 minit sahaja belajar. 15 minit sahaja. Jangan lebih. Walau awak lebih 5 minit pun awak akan stuck dekat soalan essay. Okay, so seriously jam mesti kena berfungsi dengan betul di dewan dan awak mesti pakai jam tangan dan mesti kena tengok jam. Okay, kerana pemeriksa atau pengawas peperiksaan dia tidak akan kejut pelajar mahupun memperingatkan pelajar dekat 15 dalam 30 minit terakhir baru dia akan buat pengumuman dan waktu tu kita dah mula menggelapar. Okay, dan satu lagi B, bagaimanakah reaksi Brunei terhadap pembentukan Malaysia? Okey, sebelum tu, siapa negara anggota Malaysia yang dicadangkan? Okey, kita ada negara anggota Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, kemudian kita ada Brunei. Okey, dan satu lagi Singapura. Yang join, semua join kecuali Brunei. Brunei akhirnya tarik diri. So sekarang dia tanya tentang reaksi Brunei sahaja. Tu cikgu kata, Selangor soalan sangat spesifik. Okay. Saya tak rasalah soalan begini akan keluar untuk SPM. Brunei saja tanya. Kejut pelajar. Satu kesian pelajar-pelajar yang memang di jam. Kalau tanya umum, dia akan tanya umum. Mungkin ini tak tahulah macam mana dia punya pelajar-pelajar di Selangor, keputusan mereka. Okey, reaksi Brunei terhadap pembentukan Malaysia ialah, apa reaksi dia? Sultan Brunei, kalau tak ingat nama tulis dia Sultan Brunei. Sultan Omar Ali Saifuddin nama beliau. Tulis dia Sultan Brunei. Mengalu-alukan. Dia suka. Dia suka. Pada peringkat awal dia suka. Jadi selain itu apa lagi? Rakyat Brunei juga pada peringkat awal berminat. Yang jadi masalah adalah apabila penentangan oleh Parti Rakyat Brunei. PRB, Parti Rakyat Brunei. Oleh siapa? AM Azahari. Menentang cadangan tersebut. Kenapa? Sebab AM Azahari ini beliau mempunyai impian untuk membentuk Kalimantan Utara. Cikgu tekankan sampai mana dalam penghafalan nama tokoh-tokoh? Apa maksudnya tu? Nama tokoh-tokoh macam mana cikgu? Sekejap tekankan sampai mana dalam penghafalan nama. Okey, dia macam ni. Macam mana cikgu nak cakap sebenarnya semasa kalau saya mengajar, cikgu mengajar, cikgu sebenarnya tak cakap okey ni wajib hafal ya tak, cikgu jarang cakap, melainkan dia adalah isi yang sangat penting jadi cikgu akan cakap okey ini penting. Okey, sejarah ini dia lebih kepada peristiwa pelajar, peristiwa dan momen serta langkah, kesan, faktor, ciri, konsep. Itu adalah sejarah. Dan dalam SPM pun mereka nak uji benda tu. Okey. Tapi nama tokoh ada yang sangat penting. Contoh macam Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak. Ini nama-nama yang sangat penting. Okey, siapa lagi? Sir Malcolm McDonald, sering kali sebab dia Pesuruhjaya Tinggi British yang terakhir. Okey. Kemudian kita ada siapa lagi? Harold McMichael, Malay Union yang paksa Sultan untuk tanda tangan. Okey, lagi apa lagi? Antara nama yang utama yang memang awak tak boleh miss lah, yang memang awak kena tahu kerana dia adalah watak utama dalam peristiwa tersebut. Okey. Selain daripada itu, kita ada juga macam rombongan kemerdekaan. Yes, awak kena tahu yang tu. Sebab dia boleh tanya siapakah anggota rombongan kemerdekaan. Okey. Dan nama-nama Suruhanjaya. Contoh, Suruhanjaya Reid, Suruhanjaya Kobot. Ni semua penting. Jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC. Itu penting. Okey.
Jadi ini adalah antara, nanti cikgu share lah, cikgu tak share lagi. Dia punya tu, apa tu hari tu, ada kawan saya buat satu, sangat bagus lah yang tu. Okay, dia macam apa, konsep dengan apa. Konsep dengan apa. Last minute kalau baca tu, awak boleh recall balik tajuk-tajuk penting. Saya share kat dalam grup, apa tu ni, saya share daripada wakil L2. Alright. So ini AM Azhari. Kalau tak ingat AM Azhari tak ada masalah belajar. Tapi awak kena sebut Parti Rakyat Brunei. Okey? Kerana sebut penentangan Parti Rakyat Brunei. Azhari tak ingat tak ada masalah. Tapi parti kena tahu. Okey? Menentang cadangan tersebut kerana lebih berminat pada Kalimantan Utara. Okey, ini penting. Kalimantan Utara awak wajib sebut. Kenapa? Kerana Kalimantan Utara ini dia menggabungkan apa? Brunei, Sarawak, Sabah. Gabungan 3 ni. So kenapa dia tentang misi Malaysia ni? Kenapa Parti Rakyat Brunei ni marah sangat? Kerana apabila Brunei, apabila Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia, maka Kalimantan Utara ini tidak dapat dilaksanakan. Itu sebenarnya sebab mengapa Parti Rakyat Brunei ini menentang. So dia tak dapat, dia nak wujudkan satu negara baru Kalimantan Utara yang terdiri daripada Brunei, Sarawak dan juga Sabah. Okey, bukan itu saja, mereka juga khawatir Brunei akan kehilangan sebahagian daripada besar kekayaan. Bimbang. Sultan siap bagi tahu, dia kata kalau nak kami menyertai Malaysia, kena beri kebenaran untuk Sultan Omar itu menjadi yang di-Pertuan Agong yang pertama. Kedua syarat dia adalah dia tidak mahu berkongsi konsesi minyak. Okay, so hasil minyak dia tak nak share dengan kerajaan persekutuan. Jadi buat apalah nak masuk dalam Malaysia. So disebabkan itu, maka kita terus singkirkan Brunei lah. Ditarik diri, so kita pun tak adalah proceed penyatuan dengan Brunei. Untung sebenarnya Brunei ni tak masuk Malaysia. Kaya raya dia, saya ingat kalau dia masuk je rasa dia tak kaya macam sekarang. Kerana banyak lagi lubuk minyak yang dijumpai di Brunei. Okay, so itu adalah sedikit. Okey, dah cerita tentang Brunei, cikgu sambung sedikit Ini juga menjadi sebab, daripada Parti Rakyat Brunei ini juga menjadi sebab bagaimana Indonesia menyokong Parti Rakyat Brunei dan melancarkan konfrontasi. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Okey, kenapa Indonesia ni tiba-tiba nak buat macam tu? Sebab Soekarno dia mempunyai hasrat untuk masuk dalam Malaysia. Buku teks tak cerita kan? Buku teks tak cerita sebab ini semua cerita, ini bila buat buku teks ni mereka macam banyak ambil kira lah, nanti takut terasa hati sana, terasa hati sini, tak naklah buka cerita lama, mana tahu negara jiran baca buku teks nanti. Okey, begitulah. Tapi itulah ceritanya, dia sebenarnya nak masuk dalam Malaysia tapi tidak dipelawa. Mengapa tak pelawa? Kerana Soekarno adalah merupakan pemimpin yang pro-komunis. Parti Komunis Indonesia adalah parti yang sah di Indonesia dan Soekarno adalah parti yang pro kepada pahaman komunis. Bukan dia bukan sosialis, dia bukan betul-betul jadi komunis tak, tapi dia support. Jadi dan Parti Komunis Indonesia adalah parti yang sah di Indonesia. Itu membawa kepada dilancarkan konfrontasi Keanyang, Malaysia dan sebagainya. Okey? So sebenarnya cikgu lebih suka reaksi itu ditanya umum. Jadi pelajar boleh jawab reaksi negara anggota. Dia boleh bagi reaksi Indonesia, reaksi Brunei, Sabah, Sarawak, Tanah Melayu. Tanah Melayu pun ada reaksi. Singapura, banyak isi dia. Tapi kalau dia tanya spesifik begini, maka spesifiklah jawapannya. Okey? Bagaimanakah keadaan negara hari ini sekiranya Malaysia tidak diberjaya dibentuk? Ini soalan prediction. Dah lama dah tak keluar soalan begini. Dulu banyak dulu tahun 2015, 2016 sekiranya kita tidak merdeka apa akan terjadi. Lama kelamaan panel banyak bersuara lah Kita janganlah fikir benda yang tak mungkin kan. Kita dah pun membentuk, kenapa nak suruh pelajar untuk fikir seandainya kan. Okey. Jadi bila keluar soalan begini, itu adalah soalan prediction lah. Kalau Malaysia tak dibentuk, apa akan berlaku pada hari ini? Okey, kita boleh sebut. Pada hemat saya, keadaan negara pada hari ini jika Malaysia tak berjaya dibentuk ialah keamanan negara akan terancam. Sebutlah. Okey, terutama bagi penduduk Sabah. Sabah sampai sekarang terancam, kan? Pengganas dari Sulu sering kali mengugut
Kenapa? Sebab Sabah ini dulu di bawah Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu ini sangat luas, sangat luas. Okay? Dan Sultan Sulu ini telah memajakkan Sabah kepada syarikat berpiagam dunia. Jadi itulah yang membawa kepada akhirnya bila kita nak membentuk Malaysia, Filipin minta. Okay? Filipin ni ada Sulu lah. Jadi Filipin pun tuntut Sabah. Bila tak dapat, sampai sekarang mereka sentiasa cuba untuk apa? Cuba untuk nak dapatkan je Sabah. Masuk kat border kita. Okay? Jadi masa baru ni Cikgu pergi Sempurna, penuh dengan orang dia. Mula-mula saya ingat orang Sabah, saya kata teruknya. Rakyat dia miskin, kita kat Semenanjung sangat kaya. Kenapa orang Sabah begini? Rupanya bukan. Semua tak ada taraf kewarganegaraan. Ibu bapa adalah penduduk Filipin. Datang duduk di perairan kita, orang bajau laut. Okay? Dia buat macam setinggan laut lah. Jadi serba sederhana, tak pergi sekolah, tak apa. Sekolah disediakan, walaupun dia orang Filipin, tapi kita bagi dia. Penggadang dari Sulu tu boleh dapat markah contoh. Tak cikgu? Mana? Penggadang dari Sulu dapat. Okay? Dapat penggadang dari Sulu dapat. Dia kalau untuk contoh pelajar, awak tak payah risau. Okay? Dia ada had markah dekat untuk contoh. Contohlah untuk satu bahagian C ni, awak jawab sampai 4 contoh. Dia akan ada had. Maksimum 2 contoh saja dapat markah. Atau maksimum 1. Okay? Tapi tugas kita bagilah sebanyak mungkin yang kita boleh bagi. Okay, tapi tak semua contoh yang dia akan kira. Itu cikgu kena bagi tahu. Sebab dalam SPM cikgu nampak contoh dia tak akan bagi terlalu banyak markah. Dia akan bagi peruntukan 1 hingga 2 markah. Sama juga inference 1 markah. So markah banyak pergi kat mana? Fakta huraian. Okay, jadi selain daripada itu, sumber bahan mentah mudah dieksploitasi oleh negara lain. Kerana pihak luar mampu mengambil alih dengan mudah melalui kekerasan dan tipu daya. Okey, ketidakseimbangan komposisi penduduk juga akan berlaku. Macam sekarang kita nampak komposisi penduduk. Okey, majoriti kaum apa, kemudian kita ada kelompok-kelompok seterusnya. Tapi takkan berlaku lah kalau tak ada pembentukan Malaysia. Okey, di sudut lain kita akan nampak apa? Pengaruh komunis, ancaman fahaman komunis akan terus berleluasa. Okey, dan kita mungkin gagal untuk menangani masalah komunis ini. Buatlah apa saja bentuk andaian-andaian. Kesimpulannya, usaha Tunku Abdul Rahman dalam pembentukan Malaysia telah menyumbang kepada pembangunan Malaysia pada hari ini. Pembangunan negara yang pesat. Kenapa? Sebab kita share ekonomi, kita share budaya, kita share segala benda. Okay? So sebenarnya kebaikan Malaysia, kita dapat memperkasakan Malaysia yang kuat. Kalau tanah Melayu sahaja berdiri, cikgu rasa dia tak akan semaju sekarang. So, dengan percantuman ini, kita dapat memperkasakan ekonomi, politik dan juga sosial. Okey? So, kita boleh beri rumusan yang begitu. Okey, faham setakat ni? Okey, untuk soalan esei, 40 markah, soalan struktur 40 markah itu adalah sangat-sangat penting. Cikgu selalu risau struktur lah. Okey, bila soalan pelajar dah masuk dalam Dewan Peperiksaan, saya akan mencari pengawas peperiksaan, kawan-kawan saya yang menjawab, bertugas. Soalan apa keluar. Soalan secret tak boleh share. Kawan-kawan yang baik je yang akan share. Dia bagi share tajuk, kita macam lega. Contoh soalan apa, tajuk apa keluar. Cikgu tahu tajuk, cikgu rasa cikgu boleh predict budak boleh jawab ke tak. Okay? Dan pengalaman cikgu melihat, pelajar dia tak suka jawab macam raja berperlembagaan, persekutuan, demokrasi berparlimen. Dia suka nak jawab soalan Jepun, perang, apa lagi, bahasa Melayu. Okay? Sebenarnya soalan raja berperlembagaan tu semua senang dapat markah. Sebab dia ada soalan factual yang mana kaedah penyoalan tak boleh lari jauh. Dia akan tanya peranan, kepentingan, tugas yang dibentuk aku, dia tak akan tukar-tukar belit-belit tak. Tapi kalau soalan Malay Union, dia boleh belit. Okay? Soalan PTM 48, boleh. Jadi sebab tu cikgu pesan pada pelajar, jangan blok minda awak daripada menjawab soalan-soalan begitu. Nampak dia terus takut. Sebenarnya soalan direct sangat. Okay? Dan pattern saya tengok macam tahun lepas kan, ramai pelajar yang jawab satu soalan ni, dia rasa soalan tu sangat mudah. Semua, boleh katakan hampir semua calon jawab soalan pertama ada Mesir masa tu. Soalan tu soalan menjerat, tapi semua tak perasan. Jadi ramai hilang markah kat situ. Okay, so kita dapat soalan, baca betul-betul. Okay, so kita masuk pada bahagian B, 60 markah, 5 soalan, pilih 3 saja. Jangan jawab 4, jangan jawab kurang. Kurang bermakna kita
menjeruk leher kita, lebih pun kita menjeruk leher juga. Jangan kata cikgu saya jawab lebih supaya pemeriksa boleh choose the best. Tak ada. Okay, kerana masa tak cukup. Satu soalan esei berapa masa dia? Berapa masa dia? Satu soalan esei belajar. Okay, berapa? Tak tahu ni. Okay, ramai. 30. Pandai Hadi. Okay, 30 minit masa yang diperuntukkan. Jadi kalau nak jawab 5 minit awak peruntukkan untuk buat isi-isi penting kat sini. Okay, sebelum kita buat pilihan kita kena gariskan tuliskan isi-isi penting. Okay, draftkan dulu. Okay, A, B, C ni saya semua boleh jawab. Saya pilih soalan nombor 5. Okay, tengok soalan nombor 6. Soalan B tak dapatlah 6 markah. Nak jawab ke tak nak? Kalau saya tak dapat 6 markah, saya hanya akan dapat 14 markah saja. Which is not good. Saya hilang markah mentah-mentah begitu. Tinggalkan nombor 6. Tengok nombor 7. Okay, sampai nombor 9. Belik semua soalan. Jangan tengok tajuk saja ya. Kadang-kadang pelajar PT 48. Sama dengan soalan trial. Zap dia terus bulatkan. Tapi kehendak soalan berbeza. So kena baca dengan teliti. Itu je pesanan cikgu. Okay. So pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 adalah lambang kejayaan perjuangan orang-orang Melayu mempertahankan maruah bangsa dan negara. Mengapakah Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya dibentuk? Mengapa? Mengapa PTM berjaya dibentuk? Nampak dia tanya mengapa. So awak kena jawab soalan ini 6 markah. Wajaran markah dia 6 markah. Ini soalan fakta. Okey. Kemudian soalan kedua, terangkan ciri-ciri PTM 48. Ni memang direct, ciri-ciri. Iaitu 6 markah juga. So fakta juga kat sini. So soalan yang terakhir adalah soalan kibat. Persekutuan Tanah Melayu 1948 penting dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Dia tanya kepentingan PTM 48 dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Cikgu rasa kan 4 negeri ke 3 ke 4 negeri, trial negeri keluar soalan ni. Sebiji sama. Kenapa tahu? Kerana tajuk ini ada dalam KBSN dan lembaga peperiksaan selalu keluar soalan ini. Jadi mereka mungkin menjangkakan tahun ini dia keluar balik untuk KSSN. Okey, nanti kita bincang. Okey, kerana ramai juga pelajar, saya buat dalam bincang dalam kelas, ada jam dekat sini. Dia tak nampak kepentingan dengan mewujudkan negara bangsa Malaysia. Okey, so kita pergi. Mengapa PTM 48 berjaya dibentuk? Okey, kenapa? Mengapa dia berjaya dibentuk? Okey, Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya dibentuk kerana apa? Penentangan terhadap Melayu Union oleh orang Melayu. Jangan stop kat situ. Penentangan Melayu Union ini siapa orang-orangnya? Kena sebut. Orang Melayu, Raja Melayu, Cendekiawan Melayu, UMNO. Okay, kerana bila awak huraikan lagi awak dapat lagi markah. Jangan stop dengan penentangan Melayu Union. Siapa tentang? Sejarah is about who, where, what, how. Okay, dan satu lagi apa? Who, where, who, where, what, which. Okay. Semua W dan satu H itu perlu ada. Jadi awak kena sentiasa bersoal dan menyoal dan bertanya. Itu adalah kemahiran berfikir sejarah. Dia berbeza dengan sains. Berbeza sangat. Sebab tu cikgu akan ajar cara untuk berfikir itu mudahkan pelajar untuk dapat A+. Lalu orang kata pelajar sains tak boleh dapat sejarah A+. Boleh ramai. Pelajar sains lah yang kena dapat. Okey, tindakan penentangan tersebut disebabkan oleh apa? Kesedaran tentang kesan buruk yang berlaku jika Melayu Union tidak dilaksanakan. Okey, selain daripada itu, apa lagi yang membawa kepada PTM 48 boleh terbentuk, boleh berjaya dapat dilaksanakan? Cadangan Raja Melayu dan UMNO untuk mengadakan pertemuan bagi menyelesaikan konflik. Okey, so Raja Melayu ini mencadangkan menubuhkan persekutuan bertaraf naungan bukannya tanah jajahan. Okey, kat sini cikgu nak terangkan MU, okey, versus dengan PTM 48. Apa perbezaan dia? Melayu Union bersifat jajahan. PTM 48 bersifat naungan. Ada perbezaan. Ni protected Malay States, naungan. Kita dinaungi. Bukan dijajah. Okay, dalam buku-buku barat atau dokumen di Colonial Office Record, dia tak sebut pun
kita sebagai negara yang dijajah, disebut sebagai naungan, protected. Okay? Dan selepas seperti itu, apa perbezaan MU dengan PTM 48? Dalam MU, Raja-Raja Melayu tak ada kuasa perundangan, tak ada. Kuasa dia terhad kepada agama dan adat istiadat sahaja. Dalam PTM 48, dia ada kuasa perundangan. So nampak perbezaan kat situ. Okay, antara MU dengan PTM 48. Kenapa pelajar bila awak belajar PTM 48 awak kena tahu benda ini. Dia macam adik-beradik. Tak ada MU tak lahirnya PTM 48. PTM 48 kalau ditanya mesti soalan jawapan mesti ada berkait dengan MU. Tu nak belajar mesti belajar dua-dua. Dan dua-dua ni sangat penting. Okey, sangat penting sebab bos dekat lembaga peperiksaan itu sepanjang cikgu mengajar ni, 24 years ni, cikgu nampak dia memang sangat suka melayan dengan PTM 48. So prediction kami lah guru kan, salah satu ini akan keluar. Prediction lah tak keluar awak jangan marah anggar. Saya sekarang ni kalau cakap, cikgu rasalah benda tu penting kan, saya terus nampak pelajar saya terus ambil pen. Penting, dia akur. Okay, dalam hati cikgu, ya mogalah betul-betul. Okay, menjadi pelajar yang baik ni, taat pada guru ni, harap-harap betul mereka benda tu keluar kan. Kadang-kadang kita ada insting kadang-kadang lari juga Tapi apa yang penting ialah mesti boleh jawab. Okay, satu lagi sokongan daripada pentadbir British iaitu pegawai tinggi yang terlibat. Okay, waktu itu kita ada Sir Edward Gen, Malcolm McDonald dan sebagainya. Edward Gen, Malcolm McDonald ni awak kena ingat nama ni. Kenapa? Sebab dia akan keluar banyak dalam banyak bab. Sampai Merdeka pun dia ada lagi. Okey? Jadi ini adalah pegawai-pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Mereka menyokong, okey, kerana dapat mewujudkan keamanan dan kestabilan dan kemajuan ekonomi. Mereka juga mencadangkan agar British memberi kuasa tertentu pada Sultan. Maksudnya mereka ni kesian kepada orang Melayu dan juga Raja-Raja Melayu. Okay? Dan mereka minta supaya Raja-Raja Melayu diberikan kuasa perundangan. Sebut kuasa perundangan pun awak dapat markah dah kat situ. Itu perbezaan antara Melayu Union dengan PTM 48. Satu lagi perbezaan Melayu Union, dia ada jus soli. Lahir saja di Tanah Melayu dapat kerakyatan. Mudah. Okay? Kalau PTM 48, kuat kuasa undang-undang. Okay? Dia perketatkan melalui kuat kuasa undang-undang. Kita pada hari ini pelajar, kita dah tak ada dah jus soli. Okay? Kita hari ini kuat kuasa undang-undang. Awak, cikgu dan semua kita lahir saja, kita dapat kerakyatan. Sebab ibu bapa kita adalah warga negara. Kita dapat kerakyatan melalui kuat kuasa undang-undang. Okay? So PTM 48 sebenarnya adalah asas kepada Malaysia pada hari ini. Nanti kita jawab soalan C nanti. Alright? Boleh faham penat tak ajar ni. Cikgu sebenarnya salah masa tau sebenarnya. Cikgu terlupa hari ni, cikgu bukan tak ingat macam mana cikgu. Masa Dr. Farida mesej saya, boleh tak hari Jumaat saya membayangkan Jumaat cuti. Sekolah saya bekerja hari ni. Saya rasa MRSM kami bekerja terlebih masa. Satu Malaysia semua orang bercuti, kami bekerja hari ni. So habis bekerja tadi saya balik, cikgu terus makan, rehat sekejap. Okay, kemudian terus ada kelas. Malam kelas pula dengan L1. Macam ni dah cikgu dah. Teruk dah. Okay, jangan jatuh, jangan pingsan tu dah. Okay, sekejap. Alright, kita tengok pada soalan seterusnya, ciri-ciri. Okay, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Selagi belum SPM, minggu depan lagi nak buat modul pula untuk SPM 22. SPM 2021 belum habis lagi, dah buat modul untuk 2022. Aduh. Selagi orang kata SPM ni wujud selagi tu kudrat tu guru digunakan. Dan paling mengerikan adalah tahun ni guru-guru menanda dalam bulan puasa. Pingsan sekejap cikgu tengok tarikh dia. Ya Allah, awal Ramadan ni. Baru permulaan, biasanya Ramadan kita nak solat tarawih, nak beribadat kan, tadarus Quran dan sebagainya waktu tu. Masa yang diberikan pun sangat singkat. Tahulah kena banyak berdoa. Ramai dah orang tak nak menanda tarik diri. Tapi cikgu nak tanda because saya nak tengok pattern jawapan pelajar. Pattern jawapan pelajar tu yang membantu saya untuk guide the next generation and so on. Okey, mari kita lihat ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Apakah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948? Okey, dari segi pentadbiran. Okey. Bila sebut ciri belajar, pertama sekali awak kena start dengan negara anggota.
Apa negara anggota? Ini saya perasan ramai pelajar tak nak sebut ni. Terus dia masuk kepada ciri yang lebih berat. Sebut negara anggota dia. Okey, anggota dalam persekutuan dia terdiri daripada gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Inilah gabungan dia. MU pun sama, PTM 48 pun sama anggota dia. Okey, dan Singapura sebut kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Singapura adalah tanah jajahan mahkota berasingan, tak pernah dicantumkan dalam negeri-negeri lain. Kenapa? Sebab British memang nak kaut keuntungan dia sebagai pelabuhan bebas. Dia tak join sekali dengan negara-negara lain. Okey, so dia dapat 2 markah kat situ. Okey, cikgu perasan selalu pelajar lompat tinggalkan anggota dan terus masuk kepada isi yang lebih besar. Okey, selain daripada itu apa lagi? Pembentukan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, disebut ni pembentukan Majlis Raja-Raja Melayu membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam suatu perkara. Selain itu, Sultan bertanggungjawab untuk apa? Mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan. Nampak tak? Ini apa dia? Kuasa perundangan. Jadi soalan PTM 48 ni tak susah. Kuasa perundangan. Sebab tu Raja ada kuasa untuk mengesahkan rang undang-undang. Hari ini, Raja berperlembagaan ada kuasa tak untuk mengesahkan rang undang-undang? Ada. Okey, sebab itulah kita ada raja berperlembagaan utama, raja sebab lambang kedaulatan. Sebab kita letakkan kuasa raja itu sebagai simbol kuasa perundangan yang tinggi. Okey, jadi dia bukan majlis raja saja tapi dia ada kuasa perundangan. Okey, raja tak daripada itu kita ada apa? Majlis Perundangan Persekutuan, MPP. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Oh, okey. Satu lagi perbezaan kat sini. MU. Siapa ketua dia? Gubernur. Ini siapa ketua dia? PJT, Pesuruhjaya Tinggi. Sampai kita merdeka, gelaran ketua adalah Pesuruhjaya Tinggi. Kita tak ada gubernur. Kita tak ada gubernur dalam pentadbiran kita melainkan Malayunion sahaja. Okey? Jadi ini pelajar kena faham dan kena jelas. So bila belajar tu cikgu bagi satu nota, nota ringkas perbezaan antara MU dengan PTM 48. So kalau awak glance through nota begini, nak exam, kau tak payah ambil buku teks begitu kan. Nak exam, jadi awak boleh lebih tenang. Okay? Saya tak tahu macam mana KGP, saya selalu nak tengok macam mana suasana pelajar KGP masuk ke diorang peperiksaan. Kadang-kadang Dr. Rol share gambar tapi mereka macam kelihatan begitu tenang. Tapi di sekolah saya sangat menggelabah dan rasa macam nak tampar je. Jangan pegang buku. Cikgu akan selalu cakap jangan pegang buku sebab tak nak mereka nanti panik panik memburu A+ sampai begitu sekali itu kira macam orang kata apa? Last minute lah ni Alright. Dan satu lagi apa lagi? Pesuruhjaya Tinggi dan mempunyai bidang kuasa dalam hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percukaian. Alright. C. Okay. C soalan ni tadi apa? Kita tengok sikit. Persekutuan Tanah Melayu 1948 penting dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Okey, mengapa penting? Pada pandangan saya, PTM 48 penting dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia kerana mampu mengembalikan semula kedudukan Raja Melayu. Pentinglah, kan? Sebab MU kedudukan Raja sangat-sangat teruk keadaan dia. Raja hilang kuasa. Kedaulatan Raja terhakis. Okay? Malah Raja telah dipersendakan, diugut oleh Sir Harold McMichael untuk turunkan tanda tangan. So waktu awak menjawab pelajar untuk soalan Malayunion, dia memang banyak kita berunsurkan ada emosi di situ. Bukan emosi nak suruh marah tapi ada emosi. Kita tunjukkan betapa martabat Raja itu dihina. Okay? Terhakis kedaulatan. Okay? Dalam masa yang sama, kedudukan dan kedaulatan Raja dapat dipulihkan. PTM dapat pulihkan. Raja mempunyai kuasa perundangan. Dan di Malaysia hari ini, kita mengekalkan sistem Raja berperlembagaan. Okey? Jadi, itu bagaimana kita bawa PTM 48 penting dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Apa similariti PTM 48 dengan sekarang? Okey, kita tulis sikit. Apa similariti? Satu, Raja.
raja berperlembagaan. Konsep ni dah diterapkan. Okey, apa lagi similarity dia? Kerakyatan diperketatkan. Okey, kerakyatan diperketatkan melalui kuat kuasa undang-undang. Lagi apa lagi? Hak istimewa orang Melayu terpelihara. So inilah dia point dia. So awak guna ayat awak yang dengan sebaik mungkin, garapkan isi-isi ni. Okey? Lagi kita juga memberi ruang kerakyatan kepada orang-orang bukan Melayu. So bukannya kita dah merdeka, kita tak bagi mereka kerakyatan, dapat kerakyatan. Itu kelebihan yang kita berada. Okey? Kerakyatan kepada bukan Melayu. Okey? Okey, lagi apa lagi? Sistem raja berperlembagaan, lagi bahasa Melayu. Sebut. Okey? Juga apa lagi? Agama Islam. Bermula daripada PTM 48 itulah kita mengorak langkah kepada negara yang berpaksi kepada raja berperlembagaan, maka kita tegakkan nilai agama Islam itu. Okey, so boleh masukkan. So cikgu bacakan, selain daripada itu kepentingannya ialah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal. Dengan ini mereka sebagai penduduk pribumi terpelihara, hak mereka terpelihara. Masukkan lagi, jangan stop dekat hak istimewa orang Melayu. Nanti apa jadi pada kaum bukan Melayu. Mereka akan terasa. Kita masukkan. Sebab dalam perlembagaan di state, dia letakkan, dia masukkan. Selain daripada itu, hak penduduk-penduduk lain juga terpelihara. Juga di bawah raja. Raja bukan melindungi orang lain saja. Bukan Melayu juga. Sementara itu, ia juga dapat membuka ruang kewarganegaraan. Dan peluang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Sampai hari ini. Okey? Masa kita merdeka, kita ada mutual MOU, apa kita panggil? Pakatan murni. Okey, perbincangan untuk memeterai mana yang kita boleh beri dan mana yang tidak. Pada peringkat awal memang orang-orang Melayu tak nak bagi kerakyatan pada bukan Melayu. Itu yang Tunku pergi balik London 2 kali nak bincang sebab mereka tak nak beri kerakyatan. British kata tak, nak merdeka mesti beri kerakyatan. Okey, kalau bagi kerakyatan apa yang kita dapat? Kita dapat satu, iaitu memelihara hak istimewa orang Melayu. Satu badan yang akan mentadbir dan memelihara hak orang Melayu zaman berzaman. Itulah yang kita panggil sebagai RIDA dan kemudian nama dia berubah menjadi MARA. Majlis Amanah Rakyat. Sebab tu beasiswa MARA dan sebagainya hanya untuk Bumiputera. So kita bagi kerakyatan, kita dapat hak istimewa dan kita dapat satu badan yang memelihara Bumiputera. Itulah dia. Itu pun dia tak banyak sangat dia punya memeliharanya. Boleh lah sebab tu kalau cikgu nampak pelajar malas-malas kan cikgu biasakan bising lah. Cikgu kata MARA bagi awak peruntukan untuk belajar. Pergi luar negara jangan main salji lepas tu fail balik Malaysia. Ya ada juga dapat scholarship pergi. Cikgu tengok tahun pertama main salji. Oh bagusnya ni gasakkan duit Elong MARA ni. Elong MARA GPA dia PU dengan USD. Jadi kalau awak pergi ke negara, mana-mana negara pun boleh kebayar convert, dia akan untunglah pada pelajar. Lagi-lagi kalau dia dapat pergi ke buat medik di India dan sebagainya kan, currency sana sangat rendah. So bila dia dapat bayaran melalui USD, so dia balance duit banyak. So cuti mereka akan pergi tour, jalan lah. Okay, berjalan, travel sana, travel sini. Okay, belajar betul-betul tak ada masalah. Kalau belajar tak habis, balik-balik, itu yang disappointing. Okay, jadi tahun ini cikgu nak berkempen betul-betul kat KGP sebab tahun lepas tak ramai yang mohon YTP MARA tu. Okay, mungkin silap permohonan dan sebagainya. So, tak ramai yang masuk. Okay, mohonlah. Nanti kalau siapa yang dah habis nanti nak mohon YTP MARA boleh tanya cikgu. Bukan tanya cikgu, saya tak memilih pelajar lah, tetapi saya bolehlah guide. Okay, peruntukan dan kat mana bidang-bidang yang boleh ni. Kecuali kalau awak memang nak masuk asasi pintar. Okay, asasi pintar tu pilihan terakhir kot pilih lain-lain buat kemana yang boleh dapat scholarship yang lagi bagus, boleh pergi universiti yang lagi bagus, aim lah untuk itu. Okay, kerana dapat tajaan lebih best. Okay, yang penting keputusan kena cantik, mesti straight A, tak straight A tak dapat. Okay, Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat mewujudkan kerjasama antara kaum. Okay, dan kesannya
penubuhan Persekutuan Tanah Melayu telah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat dan negara. Okey, so ini adalah dia punya inference dia. Alright? Okey, faham setakat ni? Okey, kita masuk pada soalan nombor 6. Okey, saya harap awak-awak ni lah siapa yang join ni dia akan dapat manfaat ni. Dia tertutup pula. Okey, tengok pada soalan nombor 6. Okey, sistem ahli yang diperkenalkan pada 1 April 1951 merupakan satu langkah menyediakan tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri. Terangkan ciri sistem ahli. Okey. Sistem ahli ini adalah sistem yang diperkenalkan nak melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Macam nak mentadbir, macam nak jadi menteri. Macam mana nak menjawat jawatan apabila kita nak merdeka nanti. Macam mana? Training. Okey. Jadi, ciri-ciri sistem ahli ini dilantik dan bertaraf menteri. Tapi nama dia ahli. Okey, taraf dia sebenarnya menteri. Dan dia bertanggungjawab terhadap portfolio masing-masing. Portfolio ni bidang kuasa. Macam sekarang kita panggil apa? Exco kan? Exco. Saya tak tahu sebut KGP panggil apa? Exco kan? Awak ada MTP kan? Exco akademik lah dan sebagainya. Macam itulah biro-biro. Selain itu, pelantikannya adalah dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Bukan raja Pesuruhjaya Tinggi British. Apa-apa pelantikan pentadbiran adalah di bawah Pesuruhjaya Tinggi British. Walaupun raja ada kuasa perundangan. Tapi Pesuruhjaya Tinggi British adalah ketua dia. Okey? Dengan persetujuan Majlis Satu Raja. Jadi maksudnya raja adalah sebagai apa? Mengesahkan, menyokong. Seterusnya, setiap ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan masing-masing untuk dibentangkan. Okey. Selain itu, ia terdiri daripada kabinet bayangan, shadow kabinet atau kabinet bayangan. Okey, yang terdiri daripada beberapa pegawai takbir dan tokoh masyarakat. Sebab kita belum pilihan raya. Okey, belum ada pilihan raya tapi kita nak rekrut orang untuk macam mana nak mentadbir andai kata kita andai kata kita merdeka nanti ataupun kita nak pilihan raya nanti. Bagaimana memberi latihan. So itu adalah ciri-ciri sistem ahli. Okey, selepas daripada itu kita ada soalan B. Pelaksanaan sistem ahli memberi kebaikan kepada penduduk tempatan. Apa kebaikan dia? Ini tak payah, ini common sense pun kita boleh jawab. Okey, sudah tertutup lah jawapan ni. Tak boleh nak betulkan lah. Sebab apa dia, cikgu dah tukar dia convert dia. Okey, dia menyediakan asas penting untuk melatih penduduk tempatan dalam berkerajaan sendiri. Okey, jadi bila dia melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri, penduduk tempatan dapat pendedahan awal dalam bidang pentadbiran ataupun ekonomi. Selain daripada itu, dia mendedahkan penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Nampak? Ini adalah dia punya langkah dia. Mengajak, awak kena sebut, menyedia asas untuk melatih orang tempatan. Beri pendedahan dalam bidang pentadbiran. Okey? Penduduk tempatan juga diajar untuk menerajui kerajaan. Dia macam more or less sama tau. Tapi lain. Isi yang berbeza, markah yang berbeza. Okey? Oleh itu, penduduk tempatan mampu melangkah lebih jauh untuk mempelajari bagaimana sistem pentadbiran dijalankan. Okay. Bukan itu saja, pelaksanaan ini juga merupakan proses untuk memupuk perpaduan kaum. Okay. Kerana melalui usaha kerajaan dapat mendedahkan idea sekaligus dapat mengeratkan hubungan penduduk yang berusaha untuk memajukan dan mentadbir kerajaan. Okay. Memupuk perpaduan kaum. Kenapa? Sebab dalam sistem ahli dia terdiri daripada pelbagai kaum. Ada India, ada Cina, ada Melayu. So kat situ sebenarnya nak pupuk supaya adanya toleransi, adanya persefahaman, adanya give and take. Pakatan murni itu wujud. So sebenarnya kita merdeka dengan bertolak ansur. Kita merdeka dengan persefahaman. Kita merdeka dengan toleransi yang sangat maksimum. Okay? Kita tak akan dapat mencapai kemerdekaan andai kata kita tidak ada tolak ansur. Dia boleh keluar sebagai satu soalan. Okey? Kemerdekaan tercapai hasil tolak ansur. Bincangkan 8 markah. So awak kena wrap up, ambil, blend semua macam buat kek. Nak bagi kek ni sedap kan, gebu macam mana?
Letak adunan yang sedap, okay, untuk berbagi kek itu berperisa dan nampak gebu. Jadi mana-mana pelajar yang sangat bergantung kepada fakta buku teks, dia akan terbantu. Okay? Sebab tu cikgu akan pesan kepada pelajar, buku teks baca fakta dia, tetapi bila menjawab soalan kebat, awak akan ada pelbagai kemungkinan soalan. Awak boleh tarik isi daripada bab ini, isi daripada bab ini. Okay? Kadang-kadang soalan akan bertanya berdasarkan pengetahuan sejarah anda. So apa yang pernah awak terbaca, boleh masukkan. Tidak ada salah, tidak ada apa yang salah, melainkan memang fakta salah lah. Okey, jadi tak salah untuk tarik mana-mana. Dan jawapan setiap orang juga berbeza-beza. Sebab tu lepas habis exam, jangan bincang. Okey, budaya macam tu ada tak di KGPJ? Ada kot, ada perbincangan. Apa awak jawab? Kalau sekolah cikgu ada tau budaya macam tu. Okay? Sebab tu habis dia mereka nak keluar dari orang peperiksaan je kan. Dalam 15 minit nak selamat ni, cikgu cepat start kereta balik. Sebelum diserbu. Nanti dia soal kita. Cikgu betul tak jawapan? Kemudian kadang-kadang dia cakap tu memang dia dah salah tau. Okay, jawapannya memang salah. Tapi cikgu terpaksa menipu. Betul. Betul. Kemudian dia dah balik rumah, dah habis SPM baru cikgu message dia. Sebenarnya awak jawab tu salah. Okay, so bayangkan cikgu akan suruh dia berdoa. Okay? Sebab tu jangan bincang. Sebab kita tak nak awak state apa-apa jawapan cikgu. Saya keliru cikgu. Bahagian mana keliru belajar? PTM 48 tahun kali ni tak keliru kot sebab dah ulang banyak kali. Dengan PTM 1957. Ini mengelirukan pelajar waktu KBSM. Sebab bab dia dekat-dekat waktu tu dan mungkin perbincangan tentang kemerdekaan tu tak mendalam. Jadi dia cerita tentang isi perjanjian kedua-dua. Isi perjanjian 48, isi perjanjian 57. So katalah dalam trial keluar 48, SPM keluar 57, pelajar teruja jawab 48. Jadi cikgu selalu pesan time frame abad ke-15, abad ke-18, 1948, 1960, 1957, tahun yang diberikan pada soalan itu semua pelajar kena faham betul, jangan tak sabar menjawab. Tak sabar nanti kita boleh buat kesilapan. Okey? Jadi sejauh manakah kejayaan yang telah dicapai oleh sistem ahli dalam membentuk negara bangsa Malaysia sehingga hari ini? Ini pun soalan yang mencabar. Kalau macam ni soalan SPM, cikgu rasa ramai orang tak pilih sistem ahli. Kenapa? Sebab dia banyak kaitkan dengan bangsa Malaysia. Kejayaan yang dicapai dalam sistem ahli dalam membentuk negara bangsa Malaysia hari ini. Hari ini memang tak adalah sistem ahli kan? Tapi dia nak sebut apa yang dulu asas tu yang ada sampai hari ini. Okey. So kejayaan yang telah dicapai oleh sistem ahli dalam membentuk negara dan bangsa Malaysia sehingga kini ialah tapak asas untuk melatih penduduk tempatan dalam pentadbiran. Penduduk tempatan dapat dilatih lebih awal agar menjadi lebih mahir dalam sistem pentadbiran. Jika diteliti dengan lebih lanjut, kejayaan ini telah memberi pendedahan awal kepada pemimpin untuk menerajui pentadbiran negara ke arah berkerajaan sendiri. Contohnya, Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Kenapa demokrasi berparlimen, pelajar? Kerana dalam demokrasi berparlimen kita adanya pilihan raya. Lambang demokrasi kita adalah pilihan raya. So kalau awak tulis contohnya, Malaysia mengadakan pilihan raya sebagai platform memilih pemimpin. Ya, betul. Dulu tak ada lagi pilihan raya, dasar kita ada sistem ahli. Sekarang kita dah tak ada lagi, tapi sistem ahli ni mengasas kita, mengajar kita. Inilah asas ke arah demokrasi. Faham? Okey? Ada tak yang rasa macam, saya mula-mula pening. Okay? Saya mula-mula pening macam tak faham. Ada. Selalunya kan pelajar lelaki dia sangat kritis tau. Pengalaman cikgu lah. Pelajar lelaki dia suka politik-politik ni. Perempuan dia tak berapa. Okey? Siapa yang agak kabur cikgu saya macam tak berapa. Saya rasa macam kalau saya dapat soalan saya tak jawab begini cikgu. Saya akan jawab begini. Okey? Boleh PM cikgu. Segan nak bertanya dalam grup tak apa. Boleh tanya cikgu personal. Okey. Selain daripada itu, okey, rakyat berhak memilih pemimpin melalui pilihan raya. Dengan ini, rakyat dapat menentukan pemimpin yang layak mengikut kriteria yang sepatutnya. So, kita dapat memilih pemimpin yang berwibawa.
Bukan itu saja, pilihan raya mampu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan rakyat. Kalau tak ada pilihan raya, kita tak percaya. Kita, ini pelantik ni tipu ni. So melalui pilihan raya, orang tak boleh criticize perjalanan proses pilihan raya. Memang telus. Okay? Tidak ada penipuan. Okay? Seterusnya, kejayaan yang telah dicapai juga ialah dapat mewujudkan kemakmuran negara. Kenapa? Melalui sistem kabinet. Kabinet kita hari ini berbilang kaum. Sama juga seperti sistem ahli dulu. Pelbagai kaum. Mana-mana parti, kita ada parti komponen terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, dan perpaduan rakyat dapat dipupuk. Kan? Semua keluar mengundi beramai-ramai. Okey, kita memilih pemimpin tak kira bangsa dan agama. Tak tahulah orang lain, kalau cikgu lah, cikgu tengok credibility. Okey, credibility satu, mesti melihat kepada parti yang established. Parti yang baru hidup-hidup ni seperti cendawan tumbuh lepas hujan ni, kita tak percaya kerana bimbang. Kerana dalam politik modal mesti besar. Okey, kedua, tengok pemimpin. Okey, pemimpin dia memang boleh buat manifesto macam-macam. Macam saya dekat area Jasin hari tu, seorang doktor bertanding, dia kata dia nak buat klinik percuma kepada semua orang. Dia dah menang pilihan raya dah beberapa bulan dah. Klinik percuma pun tak ada lagi kat Jasin. Macam mana nak bagi klinik percuma? Kan? Berapa modal? Ubat pun dah mahal kan nak bagi klinik percuma. Jadi manifesto kena berasas. Manifesto jangan tipu. Tak boleh tipu rakyat. Itu sebenarnya. Jadi kita boleh masukkan. Berhujah. Konklusinya, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersifat terbuka dalam menerima ilmu atau pertuturan supaya dapat mencapai matlamat ini. Cakap best ni. Tak mau ni. Konklusi ni. Dah ujung-ujung ni. Cikgu macam rushing tadi. Cikgu masukkan. Sekejap apa yang kita boleh buat? Tak mau ni. Terbuka dalam menerima ilmu atau teguran, jangan. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersifat terbuka dalam menerima, dalam meraih, dalam apa namanya perkataan tu? Dalam ada pembantu dalam memperkasakan demokrasi yang matang. Ayat mesti gempak. Okay? Sebab nak dapat markah maksimum mesti kena penulisan yang matang. Kebat mesti matang. Kebat kanak-kanak tak dapat markah maksimum. A+ tak dapat. Demokrasi yang matang. Kita kena meraih. Okay? Kita kena promote demokrasi yang matang. Demokrasi yang matang macam mana belajar? Demokrasi yang matang, semua orang keluar mengundi, tak ada rasa bias, tak ada nak singkirkan, jatuhkan. Okay? Tidak mempromosi ataupun tidak bermain dengan fitnah. Ini demokrasi tak matang ni. Jatuhkan pihak lawan dengan sebarkan video-video lama. Okay, tak lama lagi nak pilihan raya, nanti kita tengoklah. Dia letak zaman dia masa muda-muda tengah jogging. Semua orang tengok, teruklah dia ni, tak maulah pilih dia ni sebagai PM. Okay, kaki arak rupanya. Okay, biarlah pas is pas, betul tak? Ni jahatnya. Politik Malaysia ni dia memang macam tu. Dia tak berapa matang. Lepas tu dia nak suruh belajar matang. Macam mana nak matang? 2 tahun belajar sejarah pun cikgu tak nampak kematangan. Padahal 18 tahun nak pergi mengundi. Okay? Alright, nombor 7. Satu lagi, apa dia? Kedaulatan. Minum air sekejap 2 minit. Dah. Okay, kedaulatan merupakan satu konsep penting. Okay, 5, 6. Dia keluar. Okay, 5, 6 tadi soalan form 4. 7, 8, 9 soalan form 5. Cikgu rasa pemberat dia akan jadi begitulah. 5 soalan. 2 form 4, 3 tingkatan 5. Okay. So kita tengok pada nombor. Dia boleh jadi 2, either one Dia boleh jadi 4 form 4, 2 form 5 pun boleh. Tapi kita tengok soalan try negeri semua. Pemberat memang lebih kepada form 5. Okay. Kedaulatan merupakan satu konsep berkaitan kenegaraan. Nampak ke? Kecil. Yang berbeza mengikut bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sebuah negara. Jelaskan takrif kedaulatan. Ini memang soalan yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. 3 kali. Sebab dalam surat khabar berita harian tu keluar, penulis adalah penggubat. Okay? Cikgu nampak 2 kali keluar soalan kedaulatan. Jadi beri fokus lebih. Okay? 4 markah kat situ.
Bestnya soalan ini terbuka. Dia tak tanya mengikut pendapat tokoh-tokoh. So, boleh bagi apa saja jawapan yang memberi takrifan kedaulatan. 4 markah. Okey? Pening dah. Sekejap. Okey. Kemudian kita pergi kepada Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat. Okey, Malaysia sebuah negara yang berdaulat, buktikan 8 markah di sini. Okey, sejauh manakah sebuah negara yang berdaulat memberikan manfaat kepada rakyatnya? 8 markah. So total markah 20. Okey, kalau anda adalah cadun dan ini adalah soalannya, adakah anda akan pilih soalan nombor 7? Itu kena tanya pada diri masing-masing. Okey? Jadi kita tengok takrifan kedaulatan. Okey. Takrifan kedaulatan ialah kedaulatan saja kuasa tertinggi belajar. Ini awak kena pegang. Kuasa tertinggi. Kedaulatan bermaksud kuasa kekuasaan tertinggi. Okey? Iaitu dia berfokus kepada apa? Kewibawaan dalam sesebuah negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang berwibawa. Negara yang hebat. Negara yang bebas dari cengkaman. Bebas mempunyai hak mereka. Bebas dari dibelenggu oleh mana-mana kuasa penjajah. Bebas menentukan hala tuju mereka. Mempunyai acuan sendiri. Tulis apa saja yang berdaulat. Okay? Apa sahaja awak akan dapat markah. Jadi sebab dia tak sebut mengikut pendapat siapa-siapa. Dia tak sebut pun mengikut istilah bahasa Melayu ke dan sebagainya. Tapi kalau awak ingat yang buku teks, carry on. Masukkan je. Kedaulatan dalam bahasa Melayu datang daripada perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Okey. B. Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat, kan soalan tanya. Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat. Buktikan. Okey. Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat kerana ia mempunyai. Jadi kat sini kita nak sebut, dia tanya tentang apa? Ciri-ciri negara berdaulat. Ciri-ciri kedaulatan ini yang ditanya. Ini bahagian ni. Nampak tak? Ciri-ciri kedaulatan. Okay. So kalau pelajar tak perasan, dia mungkin kibatkan soalan ini. Soalan ini soalan fakta ke soalan kibat pelajar? Fakta. Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat. Buktikan. Okay. Cikgu bimbang pelajar kibatkan dia. Sebenarnya dia tanya tentang ciri-ciri. Itulah yang di mana Cikgu Rak sebut soalan sejarah dia tak susah tapi dia play with the words. Ditukar-tukar sana nak bagi pelajar, boleh tak berfikir. Boleh tak cari jawapannya. Okey, Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat kerana mempunyai pemerintah. Mana-mana negara ada pemerintahan, dia adalah negara yang berdaulat. Pemerintahan ini diwujudkan untuk menjaga apa? Kestabilan politik, ekonomi dan juga keamanan. Malaysia adalah sebuah negara persekutuan yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ini memang kena hafal. Berperlembagaan dengan demokrasi berparlimen ni banyak isi yang boleh masukkan, banyak bab yang boleh tarik fakta ini. Selain daripada itu, ciri dia ialah mesti mempunyai sempadan. Mana-mana negara berdaulat, dia mesti kena ada sempadan. Okey? Dan Malaysia berkongsi sempadan dengan negara jiran. Seperti apa? Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei. Siapa kelas semalam dengan cikgu ada soalan ni kan? Tapi bentuk lain. So boleh compare. Soalan semalam dengan hari ini. Semalam kita buat soalan apa? Melaka. Soalan Melaka. So compare dengan ni. Nampak tak? Jawapan yang sama, soalan lain. Dia rephrase soalan. Okey? Bukan itu saja, sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa, khususnya PBB. Selain itu, sebuah negara berdaulat mesti kena ada perundangan. Kenapa? Kerana undang-undang adalah peraturan negara. Mana-mana negara mesti kena ada undang-undang sebab nak memelihara kesejahteraan dan menjamin keadilan dan melindungi rakyat. So bayangkanlah kalau pelajar kebatkan, habis markah hilang dekat situ 8 markah. Inilah yang cikgu sangat-sangat takut. Okay? Inilah yang cikgu sangat-sangat berpesan dan cikgu sangat-sangat yakin soalan ni kalau saya bagi kat student saya, ramai yang akan kibatkan dia. Okay? Ramai tak ramai adalah beberapa orang yang akan kibatkan ni. Lepas kita lepas melihat jawapan kita menjadi seram sejuk. Okay? Kenapa macam ni pemikiran pelajar?
Okey, kita tak boleh takut. Situasi sekarang ni semua orang dah risau mak pelajar dah saya harap awak mungkin tak kot Saya nampak pelajar-pelajar kita ni dia mempunyai capability to absorb pressure tu lebih berbanding dengan pelajar di luar. Luar ni saya nampak dia dah mula tadi tiba-tiba dalam kelas saya seorang pelajar lelaki menangis. Saya ingat ada ke saya punya ayat yang menyentuh hati dia ke apa kan. Rupanya tak, dia baru mendapat kabar berita ibu bapa dia positif COVID. Aduh, terpaksa saya pujuk. Okay. Budak lelaki menangis dalam kelas, agak mendebarkan lah kan. Jadi dalam keadaan sekarang ni macam-macam lah situasi jadi guru memainkan peranan sangat-sangat besar tak boleh marah, tak boleh tegur, tak boleh. Kertas mana kertas dah hilang? Mana kertas? Cikgu minggu ni buat soalan apa? Perak. Mana kertas awak? Kertas dah tak ada. Okay. Tiba-tiba kertas buku pun tak bawa, tulis dalam iPad dan sebagainya. Dia dah mula bercelaru. Okay, jadi cikgu haraplah batch awak ni boleh awak tinggi KGP tak begitulah cikgu haraplah nampak bagus tak ada komen apa-apa di dalam grup muafakat maksudnya stabil lah tu. Okey, C. Kita habis sampai sini last. Jelaskan mana ni sejauh manakah sebuah negara yang berdaulat memberi manfaat kepada rakyatnya. Manfaat kepada rakyat. Negara berdaulat memberi manfaat. Ingat semua soalan kedaulatan ni cuba tengok. Awak tengok, biasakan diri awak. Okey, sebab cikgu yakin ada soalan kedaulatan ni keluar. Okey, pada pandangan saya, sebuah negara yang berdaulat memberikan manfaat kepada rakyatnya dengan membenarkan kebebasan bersuara dalam kalangan rakyat. Yes, kita ada freedom of speech. Okey, kebebasan bersuara ada, sebab tu kita ada netizen yang lorat macam-macam, dia type setiap hari dia akan komen macam-macam tu. Kebebasan lah, kebebasan untuk bercakap. Okey, kebebasan bersuara dalam kalangan rakyat Malaysia itu ada. Okey, memberi pendapat dan cadangan dari kalangan rakyat. Yang mana pendapat ini adalah munasabah dan tak menggugat kedaulatan negara. Okey, pendapat yang tak menyinggung kedaulatan negara, bukan menghina raja, bukan menghina institusi pentadbiran dan sebagainya. Selain itu, rakyat juga berpeluang terlibat dalam proses pilihan raya. Nampak apa kelebihan yang rakyat dapat dengan adanya kedaulatan? Satu, kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, boleh mengadakan pilihan raya, boleh pilih pemimpin yang berwibawa. Okey, dengan ini pemimpin yang dipilih akan membentuk kerajaan yang penuh adil dan saksama. Seterusnya, penduduk di Malaysia juga boleh menikmati kemakmuran ekonomi secara adil. Okey, jika kita dapat lihat rakyat di Korea Utara tidak dibenarkan untuk mempunyai harta yang terlalu banyak. Betul, sebab Korea Utara ni dia mengamalkan dia adalah negara komunisme, dia tak mengamalkan sistem kapitalis. Jadi dia kerajaan memilik negarakan harta. Bila kerajaan memilik negarakan harta, kerajaan kaya, beli weapon dahsyat, beli senjata nuklear yang cukup hebat. Presiden dan government kaya, tapi rakyat hidup dalam keadaan kemiskinan. Tengok cerita crash landing tu kan, power, electric shortage dan sebagainya. Itu adalah senario sebenar yang berlaku di Korea Utara, malah lebih teruk lagi. Okey, malahan semua hasil pendapatan rakyat akan diberikan kepada kerajaan. Komunis memang begitu. Okey, komunis pun dia ada banyak jenis. Kalau kita pergi ke China, dia tak seteruk Korea Utara. Korea Utara ni komunis yang sangat-sangat menindas rakyat. Okey, China tak. China dia komunisme yang menggalakkan perniagaan dan sebagainya. So kalau kita pergi di China, rakyat dia tidak dalam keadaan keperitan begitu. Okey, rakyat Malaysia dapat menikmati kebebasan untuk memperoleh kehendak peribadi. You kaya, ada mempunyai aset yang banyak, beli saham, boleh beli kereta, boleh beli rumah, tiada had. Itu adalah untungnya apabila kita berpegang kepada ekonomi kapitalis. Kita blok kapitalis. Bos ketua utama dia adalah Amerika Syarikat. Kita tak menyokong komunis. Kesannya sebagai rakyat Malaysia dengan mengekalkan kedaulatan negara, kita dapat menjamin kemakmuran negara. Ambil mudah je. Okey? Ambil mudah. Kalau dapat fikirkan satu yang lagi bagus, lebih dialu-alukan. Okey? Cikgu pun dah tentu dah buat inference dia. Kalau tahun-tahun sebelum ni cikgu tak buat model jawapan yang ideal kerana cikgu akan minta pelajar untuk buat. Kalau L2 tahun lepas pun macam tu, cikgu bagi mereka soalan, minta mereka jawab, kemudian cikgu bincangkan jawapan mereka. Okey, tapi untuk awak ni cikgu rasa tak sempat lah tak sempat, juga akan menyusahkan orang yang nak mengagihkan itu untuk mencari volunteer untuk jawab. Alright, dan
jadi ketegangan okey, sedangkan semua subjek nak belajar. Alright, so kita berhenti sampai di soalan nombor 7. Okay, ingat macam boleh habis sampai 9 tapi tak dapat. Okay, so kita ada 2 lagi soalan dan kemudian kita masuk pada set seterusnya lah. Cikgu akan pilih mana-mana set. So cikgu bincang begini je lah begini je untuk 3 slot sejarah yang ada. Okay, kalau boleh memang cikgu akan pilih set yang berbeza-beza supaya soalan itu tak redundant. Tapi kadang-kadang tak boleh nak elak. Hampir semua negeri keluar soalan itu tapi aspek dia ada sedikit berbeza. Okay, tak apa kita bincang saja. Okay, yang mana yang keluar, cikgu sangat yakin daripada soalan trial ini 9 soalan kan kertas 2 selalunya, lazimnya lah dalam 5 akan keluar daripada trial. Dalam 5 soalan. Okay, akan menepati. Dia akan tersasar mungkin yang sikit-sikit yang tersasar. Okay, dan 5 kalau kita dapat pun dah cukup bagus dah, cukup beruntung. Alright, jadi sebab itu kita kena rajin. Paper 1 cikgu serah pada awak, sila jawab. Kalau ada kemusykilan, soalan, boleh tanya. Kalau ada soalan yang pengganggu dan sebagainya. Jangan take for granted dengan kertas 1. Kertas 1 tak boleh magic terus dapat 40/40. Tak boleh. Cikgu nampak tahun ini sangat-sangat suffer pelajar untuk dapatkan markah kertas 1. Kalau KBSM dulu cikgu lihat sekarang kebanyakan pelajar dah dapat 38 ke atas. Sekarang semput lagi, masih 35-36. Walaupun cikgu bagi banyak latihan. Baru ni cikgu bagi 100 soalan objektif. Dia dah macam ni dah pandang. Cikgu pun pandang kat dia. Cikgu cakap, okay ni last. Okay, bukan kehendak untuk push, tapi kawan-kawan saya lah dalam unit bagi sebab dia memang tak okey lagi. So kami pun macam tersepit. Apabila sekolah mengejar prestasi plus dengan guru dan subjek sejarah ni memang nombor 1. Okey, Masa Tunggal Fah ni memang sejarah nombor 1 di Malaysia. Jadi nak kekalkan tu punyalah sangat susah. So kita buat yang terbaik je lah. Alright? Okey, selepas dah berusaha, kita berserah kepada Tuhan. Okey, mohon padanya supaya dipermudahkan. Apa juga keputusan kita terima kadang-kadang. Tapi usaha mesti kena ada. Okey? Dan masuk ke Dewan Peperiksaan sebagai seorang pejuang yang telah berjuang hingga ke titisan terakhir. Tak boleh masuk sebagai orang yang takut. Berdebar-debar, takut saya cikgu, saya tak berani, saya tak bersedia lagi. Fakta saya dah bercampur aduk cikgu sekarang. Ada yang datang pada saya, cikgu fakta saya dah bercampur aduk. Memang macam tu. Sebab awak belajar banyak. Jadi awak akan rasa macam, baca ni teringat ni. Itu tanda-tanda bagus lah, tanda-tanda anda sedang belajar. Kalau baca ni tak ingat apa-apa, itu tanda-tanda dah tak boleh nak diselamatkan. Okay? Jadi all the best, teruskan usaha, perjuangan, semua subjek penting. Okay? Dan pastikan anda tak miss A+ untuk subjek sejarah. Kerana setiap A+ dia punya nilai yang tinggi untuk UPU, untuk permohonan beasiswa dan sebagainya. Okey, jadi gunakan peluang itu. Walaupun awak ada asasi pintar, macam cikgu cakap asasi pintar tu second choice lah. Pelajar cikgu kat TGB semua cikgu dah cakap dah, janganlah. Kalau masuk ke kod, selalu pelajar saya masuk asasi pintar, mereka tak dapat skor yang bagus, tak dapat buat medik. Okey, lepas mereka ambil kursus-kursus biasa. Susah asasi pintar tu. Kenapa ada yang asasi yang mudah nak masuk asasi pintar? Okay? Kerana namanya pintar, khas untuk pelajar pintar. Okay? Jadi saya pun dah berpesan pada anak saya pun, asasi pintar tu second choice. Sekarang belajar betul-betul untuk nak dapatkan beasiswa lain. Kan banyak beasiswa, tapi kena berjaya lah. Malas tak boleh lah. Okay? Lagi-lagi awak semua banyak kan HSD dengan SPM. Kita boleh cakap, tapi pressure tu pelajar yang lihat kan. Tapi kebaikannya adalah nanti di universiti awak akan mudah kerana awak dah biasa dengan benda yang sukar begini. Okay, so teruskan usaha, kirim salam pada yang tak join, cakap pada dia, tengoklah recording, ada record kan? Tengoklah recording dan jangan give up untuk subjek sejarah, mesti kena score. Okay, kerana dia penyumbang kepada nilai A+ yang banyak. Orang katanya berapa A+ Khadijah? Orang tanya. 9 A+. Itulah kita nak. Okay, macam tahun lepas CAT. Snap gambar sijil dia, tunjuk keputusan dia. Wah, semua A+, 1A. Saya tengok subjek apa? Oh, bukan sejarah. Okay, legalah cikgu. Bahasa Melayu A. Okay. Right? Jadi itu dah contoh-contoh mana awak boleh snap gambar dan hantar pada guru awak punya keputusan. Tapi kalau result kita tak cantik, nak snap macam mana kan?
tutup-tutup kita, tunjuk sejarah je. Sejarah je tengok cikgu ya, yang lain jangan tengok. Alright? Okay, so jumpa lagi. Bye semua, take care. Terima kasih cikgu. 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 Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Take care cikgu.